Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Bersama dengan saya Da'i Hilman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar tuan-tuan puan yang mulia? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kesihatan, dan kesihatan ini dapat kita gunakan untuk beriman, bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi yang mulia ini kita bersyukur kerana masih lagi kita dapat bertemu dalam satu program majlis ilmu. Pada pagi ini insya-Allah kita akan bicarakan mengenai topik-topik semasa yang mana akan menghilangkan kekeliruan kita, membantu kita untuk menambahkan keilmuan kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, pagi ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana masih lagi memberikan kita dua nikmat sangat besar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat kesihatan, yang keduanya nikmat kehidupan dan berada dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan dan puan, nikmat ini siapa yang rasa, siapa yang betul-betul syukur? Orang yang meninggal sahur tadi. Malam tadi dia tarawih dengan kita, dia bangkit pagi ni, dia dah menghadap ilahi. Nikmat kalimah la ilaha illallah dan juga kehidupan ni, beribadah ini adalah orang yang meninggal pagi tadi yang rasa. Kita ni tuan-tuan dan puan, kita kenang balik apakah usaha kita untuk agama pada pagi ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, saya nak mengajak hari ini bila kita bicarakan mengenai topik-topik semasa, tugas dakwah kita bukan saya dan juga Al-Fadhil Ustaz, kita semua hari ini, ibu-ibu dan ayah-ayah kat rumah, jalankan satu tanggungjawab. Kita ajak anak-anak kita, siapa yang berada dalam rumah kita, sama-sama kita menyaksikan pagi ini Tanyalah Ustaz insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, pagi ini kita akan bicarakan satu topik yang sangat, orang kata apa, sangat dekat dengan kita pada hari ini, iaitu fatwa-fatwa semasa Ramadan. Fatwa-fatwa semasa Ramadan. Saya kira ramai ibu-ibu dan ayah-ayah, tuan-tuan dan puan yang mulia, ramai ni tertanya-tanya, yang ni batal ke tak? Yang ni boleh puasa ke tak? Yang ni macam mana? Macam-macam situasi yang hari ini orang bertanya, mungkin nak tahu. Ini peluangnya. Peluangnya untuk kita bertanyakan soalan. Siapakah yang akan membicarakan topik fatwa-fatwa semasa Ramadan ini? Kita, guru saya dan guru kita semua, Sahibul Fadilah Al-Fadhil Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif. Apa khabar Doktor, sihat? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hujan ni Doktor kat luar? Hujan yang sangat lebat. Sangat lebat, masya-Allah. Risau juga sebab tadi masa datang pun ada air-air berkelopak yang betul. yang banyak. Betul. Dan dalam juga tu. Nauzubillah lah. Itulah. Saya kira Doktor, kita punya sahabat-sahabat kat luar sana, kita doakan. Ramai orang pergi kerja naik motor hari ini selamat sampai ke tempat kerja insya-Allah. Baik, sebelum kita mula lebih lanjut, kita nak bagi tahu sekiranya ada persoalan, tuan-tuan dan puan boleh terus hubungi kita talian 1800881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan di ruangan gambar Al-Fadhil Datuk Doktor dan juga gambar saya. Dan jangan lupa untuk kita kongsikan bersama secara langsung Facebook di ruangan media sosial kita, agar rakan-rakan kita yang tak kenal Tanyalah Ustaz ini, dia mula kenal, mula cinta, mula sayang asbab Ramadan dan juga asbab keilmuan pada pagi ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, sebelum kita mula juga, hari ini kita nak tengok apakah status COVID kita yang terkini. Jadi kita lihat di paparan skrin, kita tengok jumlah kes baharu 2,776. Ini kita lihat SS semalam lah. Dan juga kita boleh lihat kat sini banyak peningkatan kes. Dan kita minta kepada tuan-tuan dan puan semua, kita semua, perjuangan ini adalah perjuangan kita semua. Perjuangan kita semua. Sebab apa? Kita nak hidup balik macam dulu-dulu. Kita nak hidup dalam keadaan sihat walafiat, kita boleh bersalaman dan sebagainya insya-Allah. Baik, tanpa kita lengahkan masa, tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tanya kepada Al-Fadhil Datuk Doktor kita. Doktor, kita hari ini bicarakan mengenai fatwa-fatwa semasa Ramadan. Mungkin penonton-penonton kita tertanya-tanya, ada yang ada soalan dah, ada yang tak ada soalan. Jadi apakah hala tuju perbincangan kita pada pagi ini? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'i Hilman, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Pertama sekali kita bersyukur kerana dalam keadaan kita berada dalam situasi COVID-19, kita dapat juga meneruskan ibadah di bulan Ramadan, sama ada dengan melakukan ibadah puasa, kemudian ibadah-ibadah lain seperti solat berjemaah di masjid dan surau, solat Jumaat, kemudian kita boleh bertarawih di masjid dan surau seperti mana yang telah dibenarkan oleh negeri-negeri. Jadi alhamdulillah kita juga dapat bersiaran langsung dan dapat kita berkongsi ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama lain, khususnya berkaitan tentang hukum hakam di bulan Ramadan. Pastinya tuan-tuan dan puan, bila cakap tentang bulan Ramadan, ia datang setahun sekali saja. Dan sentiasa akan ada isu-isu yang berbangkit.
Ya, kadang-kadang benda tu dah dibincangkan oleh para ulama, telah difatwakan oleh para ulama, tetapi biasalah manusia ini dia sentiasa ada lupa dan akan ada masalah setiap kali mereka melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Jadi tak salah apabila kita berkongsi, dan terima kasih kepada Tanyalah Ustaz ya di TV3 yang sentiasa memahami situasi-situasi masyarakat di luar sana. Yang mana bila orang tambah-tambah zaman sekarang ni zaman tanpa sempadan. Orang tengok dalam dalam laman sosial, orang tengok dalam Facebook, dalam Instagram, kadang-kadang tersebar dalam WhatsApp group tentang hukum batal tak batal puasa. Ya, ada pula yang bawakan fatwa-fatwa ataupun pandangan-pandangan selain daripada mazhab Syafi'i dalam negara kita. Jadi ini mengelirukan lagi masyarakat. Jadi itu sebabnya saya menggalakkan kepada masyarakat di luar sana, apa-apa pun kita balik kepada fatwa negeri-negeri kita dulu. Daripada kita nak ambil fatwa-fatwa luar negara tu, boleh untuk pengetahuan, tetapi untuk aplikasi dalam negara kita ni kita balik kepada mazhab Syafi'i. Dan yang kedua, kita berpegang dengan fatwa-fatwa negeri-negeri kita. Setiap negeri di Malaysia ni dia ada mufti-mufti dia. Kalau di Selangor, Datuk Tambis, di wilayah Persekutuan Sahibul Samahah, Datuk Lokman, ya, di Kelantan, di Terengganu, semua ada mufti-mufti yang selayaknya untuk kita pegang fatwa-fatwa mereka, insya-Allah. Tambah-tambah dalam bab-bab yang berkaitan tentang puasa. Ada yang kata batal, ada yang tak kata batal. Kadang-kadang yang menjawab tu pun dia pun tak tahu apa sebab dia kata batal. Itu sangat bahaya. Dalam bab-bab berkaitan dengan hukum hakam ni dia tak boleh cakap batal tapi tanpa dalil. Bahaya. Tak boleh kata haram tapi tanpa dalil. Pun bahaya juga. Tak boleh kata wajib tapi benda tu tak ada dalil. Itu pun bahaya juga. Jadi itu sebabnya kita dalam apa-apa pun berpeganglah dengan fatwa yang dah dibawa oleh para ulama kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, itu mukadimah daripada doktor kita. Dia doktor cakap tadi, kita boleh lihat nampak macam senang nak cakap hukum boleh, tak boleh, haram, halal, tapi dia perlukan pengkajian dan juga teknik-teknik yang ada pakar-pakarnya, tuan-tuan dan puan. Tak semua orang boleh, insya-Allah. Jadi pagi ni kita nak lihat satu soalan. Kita nak mula dengan soalan. Sebab apa saya kira tuan-tuan dan puan ni tak sabar-sabar ni nak tanya soalan. Sebab apa? Ramai hari ni dia beribadah, dia melakukan atas sangkaan dia saja, bukan atas dasar ilmu. Jadi pagi ni kita nak tahu ilmu ni betul ke tidak puasa kita selama ini, insya-Allah. Baik, mungkin kita nak buka satu soalan daripada Facebook. Soalan yang pertama daripada Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kru Tanyalah Ustaz. Soalan saya, apakah yang dimaksudkan dengan fatwa? Adakah pada istilahnya fatwa mempunyai pelbagai definisi? Fatwa mengenai Ramadan, adakah berbeza antara mufti-mufti? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah sesuatu pertanyaan yang dibuat oleh mufti hanya boleh diambil sebagai fatwa jika pertanyaan itu disiarkan dalam warta berhubung dengan hukum syarak? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Mana soalan pertama tu, apa itu fatwa? Dan adakah setiap mufti ni ada perbezaan pandangan? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Maknanya sahabat kita ni Nur Dahlia Biru ni dia orang kata apa, aktif dalam membaca, mentelaah pandangan-pandangan mufti-mufti. Tambah-tambah kita di Malaysia, negeri-negeri ada mufti-mufti dia. Jadi dia mungkin melihat ada perbezaan pandangan, ada pandangan yang sama. Jadi sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan fatwa? Fatwa ni adalah merupakan satu pandangan yang dikeluarkan oleh mufti ataupun jawatan kuasa yang terlibat bersama dengan mufti untuk menentukan sesuatu hukum yang baharu. Dan kadang-kadang hukum tu dah ada. Cuma dia sebagai contoh dia ada 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Jadi dalam 4 mazhab ni mempunyai pandangan-pandangan berbeza-beza. Jadi dalam hal ini mufti, katakan sebagai contoh mufti A, ya, mufti A nak keluarkan hukum, nak pakai yang mana ni untuk negeri dia. Kalau di negara lain, di barat, kalau di Paris sebagai contoh, sahabat saya dia mufti dekat sana, dia kata macam mana nak keluarkan fatwa yang sesuai dengan Paris, umat Islam di Paris, puasa sebagai contoh, macam di Kutub Utara, Kutub Selatan, mereka nak puasa macam. Jadi ulama-ulama di kawasan itu dia tahu dah ada 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi mereka tahu ada 4 mazhab dan ada 4 pandangan, ada 4 hujah. Jadi nak pakai yang mana yang sesuai untuk negara tu, untuk negeri-negeri ni. Kalau Terengganu nak guna untuk Terengganu, Kelantan nak guna untuk Kelantan.
sesuai dengan situasi majmuk yang berada dekat negeri tersebut. Macam di Sabah Sarawak, dia tak sama dengan Semenanjung. Sebab di sana dia kawasan Borneo, kawasan umat Islam yang orang kata yang berbeza, dia punya cara hidup dia dan sebagainya. Oleh sebab itu kita kena memahami setiap mufti dia mempunyai latar belakang yang jelas mengenai negeri yang mereka diami dan mereka nak keluarkan fatwa. Jadi itu fatwa adalah merupakan isu-isu baharu, satu. Nombor dua, isu-isu yang ada khilaf ulama yang mana nak ditetapkan untuk negeri tersebut, atau kalau di luar negara, negara-negara tersebut. Kalau di Mesir, untuk Mesir. Kalau di Indonesia, untuk Indonesia. Kalau di Syria, untuk Syria. Begitulah seterusnya. Jadi kemungkinan juga nak menentukan sesuatu benda yang tidak ada hukum. Benda baru betul. Jadi memerlukan kepada fatwa yang baru. Jadi oleh sebab itu fatwa itu sangat penting kerana ia dibuat oleh mufti dan juga perbincangan dengan ahli-ahli yang pakar dalam bidang usul fiqh dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah pandangan mufti itu akan berbeza-beza? Selalunya tidak berbeza. Cuma pendekatan pengambilan hujah itu mungkin berbeza. Walau bagaimanapun, semuanya ke arah yang baik. Semuanya ke arah untuk menyatupadukan umat Islam agar umat Islam faham hukum hakam dengan lebih jelas. Itu sebenarnya yang berlaku dalam negara kita. Cuma yang warta tak warta ni dia beza dari sudut undang-undang lah. Itu saja. Kalau difatwakan kata benda tu haram, sebagai contoh mufti-mufti kita mengharamkan rokok sebagai contoh, tapi tak diwartakan. Tapi pandangan ulama dekat Malaysia ni, mufti-mufti kita bersetuju bahawa rokok itu mendatangkan mudarat. Maka mereka menolak untuk membenarkan umat Islam isap rokok. Kalau boleh tinggalkan, kerana apa? KKM pun tak galakkan benda tu mendatangkan mudarat, kan? Cuma tak diwartakan. Wartakan ni bila buat kena tangkap lah. Jadi gitu. Jadi apa-apa pun hukum mesti kita berpegang dengan apa yang telah difatwakan oleh mufti-mufti. InsyaAllah kita akan tenang jiwa lah, gitu. InsyaAllah. Baik, itu kefahaman tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita keliru. Nak ikut ke tak nak ikut mana satu ni semua, kita ikut mufti. Senang cerita, selesai masalah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya Ustaz. Hari ni orang kata waktu sekarang ni, waktu musim hujan dan sebagainya, dan kita tengok dekat Kelantan, dekat belah-belah Kelantan, Pahang dan sebagainya, banjir. Kalau katakanlah dia berpuasa, nampak orang dalam keadaan lemas dan sebagainya, ialah takut kalau terjun kan terminum air, air masuk dalam rongga dan sebagainya. Boleh ke dia nak selamatkan orang mangsa-mangsa yang lemas dan sebagainya? Silakan. Ya, perkara ini dibincangkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili berhubung tentang menyelamatkan orang yang lemas, ya, orang yang dalam kesukaran, dalam keadaan bahaya, ya. Adakah kita dia sedang puasa ni, kalau kita terjun, pergi selamatkan orang tu, kemungkinan besar kita pun terminum air. Adakah kita diwajibkan diwajibkan untuk berbuka puasa dan selamatkan orang tu, ataupun kita biarkan, tak apalah, nak buat macam mana, aku je puasa ni, biarlah dia mati kan? Tak ada. Dalam hal ini, para ulama bersepakat, termasuk dalam ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, begitu juga dengan Hambali, menjelaskan bahawa kalau kita nampak seseorang yang sedang lemas dekat kolam, na'uzubillah lah kan, dekat longkang besar sebagai contoh, kita boleh selamat, kita yakin kita boleh selamatkan dia, maka wajib menyelamatkan dia dulu. Wajib menyelamatkan dia. Pertama. Nombor dua, adakah dia kena buka puasa? Tak boleh buka puasa lagi. Nampak, orang lemas, minum air, terjun. Tak boleh. Dia kena terjun dulu. Dia terjun dulu, kalaulah terminum, tak apa, tak ada masalah. Ada ulama mengatakan, ia tidak batal. Kerana apa? Dia tidak sengaja meminum, tapi untuk menyelamatkan orang. Tapi pandangan yang agak kuat mengatakan bahawa dia dah, kalau dia dah terminum untuk selamatkan orang tu, dia terminum air ataupun dia tertelan air, maka dalam hal ini dia batal puasa, dia wajib berbuka puasa. Maknanya dia buka puasa itu satu perkara yang wajib masa itulah, sebab dia dah terminum. Kemudian dia wajib ganti puasa tersebut. Sebab apa? Sebab menyelamatkan nyawa lebih aula daripada kita teruskan berpuasa. Begitulah. Macam contoh dia kias kepada apa tau? Kepada bila kita nampak nampak Quran, ya. Nampak Quran duduk atas lantai. Kita tak ada wuduk. Maka dibenarkan untuk kita ambil. Al-Quran tu letak pada tempat yang betul. Sama juga macam orang perempuan yang period. Yang tiba-tiba nampak Quran itu berterabur. Dia boleh kutip walaupun dia period. Sebab apa? Menjaga kemuliaan mushaf itu lebih aula, ya, daripada dia membiarkan
untuk tidak berbuat apa-apa. Dalam hal ini kita wajib menyelamatkan orang yang lemas. Cuma kalau tak minum apa-apa, dia selamat dapat tarik orang tu dengan baik, maka tak ada masalah lah. Dia teruskan berpuasa. Tapi kalau terminum dan sebagainya, ulama-ulama dalam empat mazhab menjelaskan bahawa dia dikira berbuka puasa dan qada saja, tapi dia tidak berdosa. Perkara ini telah dijelaskan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. Baik, tuan-tuan dan puan, jangan duk cari pula orang lemas ke mana-mana. Jumpa, kita selamatkan insya-Allah. Okey, baik. Satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Kaidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 15 Ramadan Al-Mubarak. Yang bagi Datuk Dai dan kru penonton setia, saya Khairuddin. Di kala ini terdapat banyak aplikasi bagi menentukan waktu solat, termasuk waktu berbuka, yang sangat membantu terutamanya ketika di luar negara. Sekiranya lokasi di luar negara itu mempunyai organisasi dan karya masjid yang baik, waktu berbuka yang manakah patut dipatuhi, yang dikeluarkan oleh pihak masjid atau aplikasi telefon? Mohon perkongsian doktor berkenaan fatwa yang berkaitan. Soalan yang bagus doktor. Sebab apa kadang orang keliru. Setengah tempat dia dah masuk waktu, tapi tempat tu azan dia lambat sikit. Jadi nak ikut mana? Patut kita tengok jam aplikasi kita ke, ataupun tempat itu, karya itu yang buka puasa sekiranya di luar negara? Okey. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Sekarang ni kita kena lihat kepada keyakinan kita. Kalau kita berada dalam negara kita ni, dia aplikasi ni dia kena tengok semua tempat. Dia bila difatwakan, maksudnya kita kena peganglah tu. Macam di negara kita, ya, kita bila pakai aplikasi, kalau saya ada aplikasi, Dai ada aplikasi, kadang-kadang beza beberapa saat tau. Aplikasi A dengan B. Ya, tapi dalam hal ini kita kena jelas. Macam contoh, saya berada di negeri Selangor. Saya duduk di mana? Di Kajang. Maka saya kena pastikan dan yakin bahawa aplikasi saya ini sesuai dengan keadaan tempat Selangor. Saya di Selangor dan Kajang. Bukan Selangor saja. Selangor ni besar. Dia Kajang. Maksudnya azan tu sesuai. Azan yang kat Kajang tu sama dengan saya punya ni. So saya kena confirmkan 2-3 gadget. Biar confirm. Agar kita tidak tersilap. Itu penting. Sebab bila kita berbuka puasa, sedangkan waktu tak sampai lagi, ia akan menyebabkan apa? Batal. Sebab asalnya kita berpuasa. Maka tak boleh buka sehingga kita benar-benar yakin telah masuk waktu. Nah, sekarang ni kita kena confirm sama ada aplikasi ni sesuai dengan azan setempat atau tidak. Kalau ia sesuai, kita boleh ikut gadget ni. Tapi kalau tak sesuai, saya dah try 2-3 gadget, kadang-kadang yang ni awal lagi. Di awal 5 saat atau 10 saat boleh membawa kepada batal puasa. Itu sebabnya kena pastikan benar ia betul-betul synchronize dan sama. Itu satu. Nombor 2, kalau di luar negara, kita kena ikut yang setempat. Sama juga, kalau katakan aplikasi ini sesuai dengan tempat itu atau tempat yang dia duduk, karya hanya tempat duduk, memang synchronize, sesuai, dan bila azan memang ni pun berbunyi, maka boleh pakai. Tapi kalau tak synchronize, kadang-kadang yang ini awal, biar lewat sikit tak apa. Jangan terkurang. Bila terkurang, 1 saat pun dia kira batal. Kerana kita sengaja membukanya tanpa berhati-hati. Jangan main-main. Sebab asal kita sedang berpuasa. So, tak boleh berbuka sehingga kita benar-benar yakin puasa telah pun berbuka. Baik, itu ilmu kita tuan-tuan dan puan. Sekarang ni kita janganlah satu je kita keyakinan, kena berkata doktor tadi, kita kena ada confirmation yang betul-betul. Jadi insya-Allah kita akan berehat seketika. Jangan lupa untuk kumpul buat soalan-soalan banyak, kita tanya dan tanya ustaz insya-Allah. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini tajuk kita fatwa semasa Ramadan. Tadi pada permulaan kita dengan Afadil Profesor Madya Datuk Dr. Izzah, dia ceritakan mengenai pada kita ni sebenarnya fatwa ini bukan main-main tuan-tuan dan puan. Dia satu perbincangan yang mana khusus oleh pakar-pakar sahaja berbincang pasal benda ni. Jadi kadang-kadang kita cakap halal, haram dan sebagainya ni nampak macam senang, tapi kena tahu dalilnya, insya-Allah. Baik, tanpa selengahkan masa, saya ingatkan sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kita talian 1800881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Baik tuan-tuan dan puan, ini peluang kita untuk bertanyakan. Kadang-kadang orang tanya Ustaz, susah nak jumpa Ustaz. Lebih-lebih lagi kita punya ahli panel. Jadi inilah peluang kita untuk bertanya kepada beliau, insya-Allah. Baik. Siapa sengahkan masa, kita ada satu pemanggil yang bertuah pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Datuk dan Da'i Hilman Haji Tukinon Haji Muhammad Saleh daripada Tajo Ya, Haji Tukinon, teruskan dengan soalan. Baik, persoalannya begini Ustaz dan Da'i. Tadi Ustaz ada bercerita berkenaan berbuka puasa. Ini contoh lah Ustaz, saya di Johor Bahru, saya berbuka 7.9 minit. Kemudian di Kuala Lumpur 7.20. Saya nak pergi musafir ke rumah anak saya. Jadi pada musafir tu waktu berbukanya saya nak ikut Johor Bahru ke nak ikut Kuala Lumpur. Maknanya saya di Alam lah contohnya. Itu saja soalannya ya. Ini terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Haji Tukinon atas soalan yang diberikan. Dalam along the way, minta maaf saya bahasa Inggeris sikit begini. Daripada Johor ke KL. Bagaimana nak buka puasa ikut waktu yang mana? Johor ke KL? Silakan. Dia bagus soalan ni sebab kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi ini dan saya yakin ini Haji Tukinon dia pergi rumah anak ni masa musim belum PKP. Sekarang ni dah PKP, dia tak boleh nak masuk kan. Tapi apa-apa pun, katakanlah dia ada urusan di luar kawasan. Sebagai contoh, saya ada mesyuarat di UTM. Skudai. Saya UKM pergi ke UTM, Universiti Teknologi Malaysia Skudai. Jadi saya bersahur di sini. Tetapi bila nak berbuka nanti, adakah saya nak ikut Selangor? Macam tadi daripada Johor nak datang KL, dia adakah dia nak berbuka puasa di Selangor ni? Ikut waktu Selangor ataupun ikut waktu Skudai? Maka dia ikut waktu semasa. Maknanya kalau saya bersahur di Selangor dan saya berbuka ikut waktu di Johor, kalau saya berada di Johor pun di mana? Di Skudai. Maksudnya ikut waktu Skudai tu. Bukannya ikut waktu Johor keseluruhan, sebab beza antara Skudai dengan Mersing. Dia tak sama mungkin. Jadi oleh sebab itu kita kena faham dan kita kena jelas. Sama juga macam dia daripada Skudai, dia sahur dekat Skudai. Dia buka puasa dekat mana? Kat Kajang. Maka dia ikut waktu Kajang. Walaupun berbeza 10 minit tu, Ustaz. Macam tak betul. Saya ikutkan, saya ni Mustautin dekat Johor. Jadi saya patut buka puasa kat Johor lah sebab saya mula puasa di Johor. Takkan nak macam tu. Jadi kita pergi buka puasa ramai-ramai, kita seorang-seorang minum pukul 7, 10 minit. Orang lain tak buka lagi. Semua terbenung kata, apa cerita mamat ni? Jadi sebenarnya ikut waktu setempat. Berbuka ikut waktu setempat. Sama juga macam sahur. Kita nak sahur nak ikut mana? Ikut waktu setempat. Saya berada di Johor, saya ikut waktu setempat. Wallahualam. Baik, jangan buat perangai tuan-tuan dan puan. Buka puasa awal sikit pada orang lain. Sebab apa? Duduk Sabah dia kata. Duduk Sabah, duduk Semenanjung, awal sikit buka. Jangan macam tu tuan-tuan dan puan. Baik, satu soalan lagi insya-Allah daripada pemanggil kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teruskan. Saya nak tanya, bagaimanakah fatwa fidyah bagi anak-anak OKU? Macam membayar fidyah lah, membayar fidyah. Baik, terima kasih. Saja. Terima kasih Puan. Sama-sama. Terima kasih kepada Puan Robizan Abu Bakar. Satu soalan yang bagus. Fidyah. Hari ini orang nak bayar zakat semua, fidyah dan sebagainya. Tu satu zakat dan juga fidyah, doktor. Kalau kata OKU ni, bagaimana? Adakah dia perlu bayar fidyah ataupun ganti puasa dan sebagainya? Silakan. Dia sekarang ni kalau kewajipan puasa itu kepada mukallaf, Dan kalau kita lihat OKU ni ada beberapa dia punya martabat. Dia ada dia punya keadaan. Ada yang ekstrim, ada yang tak ekstrim, ada yang kuat, ada yang tak kuat. Jadi macam mana kita nak bayar fidyah? Maka kalau kita berada di negeri Selangor, pergilah ke Lembaga Zakat Negeri Selangor dan kita boleh pergi kat situ dan memaklumkan keadaan apa yang berlaku. Jadi insya-Allah dekat situ mereka akan bantu. Dia akan bantu. Okey, kalau sebab dia fidyah ni tak sama ikut negeri-negeri.
Kalau di Selangor lain, wilayah lain, Kedah lain, Pulau Pinang lain. Jadi kita kena pergi kepada tempat-tempat yang selayaknya menerima fidyah. Selalunya bahagian zakat, pusat zakat, lembaga zakat, mereka memang selayaknya untuk menerima fidyah kita. Ya, selain daripada zakat kita, dia akan terima juga. Ya, kalau di Negeri Sembilan, dia terima juga bagaimana kita nak muwakaf dan sebagainya. Jadi dalam hal ini kita pergi ke ke pusat zakat atau lembaga zakat, bertanya kepada mereka, saya nak anak saya OKU tak boleh berpuasa. Dan dia sedar, dia cuma dia OKU. Ya, dia tak boleh nak kawal diri dia dan sebagainya. Ya, cuma adakah dia kena bayar fidyah? Bayar fidyah, cuma kena bayar ikut negeri setempat. Jadi kalau katakan di ada setengah tempat tu RM100.80 untuk sehari. So kalilah dengan 30. Dia bayarkan fidyah tersebut. Sama juga macam zakat, dibayarkan juga. Baik. Itu kita tak lihat tuan-tuan dan puan-puan, kena tengok jabatan zakat masing-masing. Sebab apa? Nak tengok keadaan anak. Kalau doktor cakap nanti Kang, ada anak ni Kang, kalau semua KU doktor bagi satu jawapan ni Kang, kita pun ni anak kita lah ni. Sebab KU tak sama. Sebab KU tak sama. Betul kata doktor tadi tu. Ada yang kuat, ada yang tak kuat, ada yang mild dan sebagainya. Jadi satu lagi, banyak pemanggil kita pagi ni doktor. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hilman dan juga Datuk Dr. Izzar Arif Muhammad Kasim. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Fahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi soalan saya begini Datuk ya. Saya mewakili isteri saya lah Datuk ya. Mewakili isteri saya nak bertanya mengenai ada segelintir para wanita dia mengambil suntikan ataupun menelan pil untuk menahan haidnya yang datang setiap bulan kerana ingin beribadah secara berterusan Datuk. Jadi apakah dibolehkan oleh majlis fatwa mengenai suntikan ataupun makan ubat ini untuk menahan haid yang datang setiap bulan itu, untuk dia memudahkan dia tak perlu tak perlu tinggal puasa setiap satu bulan itu, boleh dia terus menerus berpuasa setiap bulan. Apakah hukum dari segi fatwa yang ditentukan? Adakah fatwa menentukan benda ini haram ataupun halal? Itu saja. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar atas soalan yang diberikan, soalan yang bagus. Bermakna macam mana doktor? Hari ini perempuan ada ambil suntikan dan sebagainya untuk tahan haid sebab apa dia nak puasa 30 hari juga. Silakan. Okey. Perkara yang sama dibuat oleh wanita-wanita untuk menunaikan ibadat umrah dan haji. Dia orang nak pastikan mereka berada sepanjang waktu umrah itu tidak datang period, atau sepanjang musim haji itu tak datang period, untuk dapatkan haji yang sempurna, umrah yang sempurna. Begitu juga pada bulan Ramadan. Mereka ini makan pil hormon untuk memastikan period mereka tak datang pada bulan tersebut ataupun bulan Ramadan, dan akhirnya mereka akan datang selepas itu. Adakah dibenarkan? Para ulama membenarkan pengambilan hormon-hormon seperti itu, tetapi dengan syarat. Hukumnya harus, tetapi dengan syarat yang ketat. Pertama, mestilah mendapat keizinan dan cadangan daripada doktor yang pakar. Itu yang pertama. Maknanya dia tak boleh main beli ubat hormon dekat farmasi, dia minum, dia makan. Tak boleh. Sebab apa? Ubat hormon ni dia tak boleh makan-makan sembarangan. Dia ada, doktor akan cek darah dia, doktor akan cek kesihatan dia. Takut nanti kan salah ambil. Orang panggil qalu. Qalu ni, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tolong hormat pandangan doktor. Jadi kita pergi jumpa doktor yang akan suggest ubat apa, apakah hormon apa yang sesuai agar dia tidak mendatangkan mudarat. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada doktor Muslim. Doktor Muslim yang akan mencadangkan. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan pandangan itu sesuai dengan syariat Islam, dan doktor tu pula tak akan keluarkan satu-satu pandangan kecuali dia betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini dibenarkan untuk mereka mengambil pil-pil hormon itu untuk tujuan tidak period dan mendapat puasa sepanjang bulan Ramadan. Walau bagaimanapun, sebahagian ulama antaranya Dr. Wahbah Az-Zuhaili meletakkan hukum itu makruh. Sebab apa? Kita cuba melawan fitrah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan fitrah wanita itu datang period. Ya, jadi kalau kita nak sekat benda tu, takut dia mengganggu kacau kita punya proses kebiasaan manusia, khususnya wanita. Jadi elakkan lebih afdal. Tapi kalau dia nak buat tak salah, tetapi kena mendapat keizinan dan juga
keabsahan daripada doktor-doktor yang pakar yang diiktiraf oleh KKM, bukan nanti kan pergi jumpa bawah umur pula. Tak, mesti yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Wallahu alam. Baik. Dibolehkan tetapi dia kena ada syarat yang ketat. Betul lah berkata doktor tadi tu. Atau perempuan jangan kita suka-suka pergi farmasi, pergi beli dan sebagainya. Jangan ikut fatwa yang ditetapkan. Baik. Kita ada satu lagi pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Halo, saya Encik Muhammad Nazri, Muhammad Akhir. Ya, tuan teruskan dengan persoalan. Saya ingin bertanya kepada Prof. Datuk berkaitan dengan tajuk kita iaitu fatwa. Saya nak minta penjelasan daripada Datuk berkaitan dengan fatwa dengan ijtihad dalam bulan Ramadan. Terutama sekali bagi anggota tentera dan sebagainya ketika berhadapan dengan Ramadan Al-Mubarak. Minta penjelasan daripada Datuk iaitu fatwa, perbezaan fatwa dengan ijtihad. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Muhammad Nazri. Major Muhammad Nazri, Muhammad Khair daripada Kedah. Soalan yang bagus. Fatwa dengan ijtihad, doktor. Kadang-kadang macam mana ni nak bezakan fatwa dengan ijtihad? Persilakan. Apa beza fatwa dengan ijtihad? Fatwa akan dibuat oleh mufti dan akan dikeluarkan oleh mufti dan disokong oleh muzakarah fatwa negeri-negeri ataupun negara yang kita diami. Itu yang pertama. Manakala ijtihad, semua orang boleh ijtihad. Semua orang boleh ijtihad. Macam contoh, macam meja duduk dalam hutan. Sekarang ni dah tak ada makanan, nak makan apa ni? Tak boleh ni. Kita tahu bahawa fatwa hari ini membenarkan dalam keadaan darurat kita buat sesuatu yang dilarang. Ya, ad-darurah tubihul mahzurat. Cuma sekarang ni dalam hutan ni kita nak ijtihad dulu. Sebelum makan tu kita ijtihad, sebelum kita nak boleh makankan benda yang haram tu, kita makan dulu benda-benda yang orang kata apa? Benda-benda yang boleh makan. Mana daun-daun yang ada kita makan dulu, dah tak boleh makan kita cuba yang lain-lain dulu sampai last kita ijtihad maka untuk makan benda yang diharamkan. Tetapi makan benda yang haram tu dikadarkan dengan kadar yang telah ditetapkan oleh para ulama. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Bila dalam keadaan darurat mesti kita ambil sekadar untuk menghalang kita daripada mati. Itu saja. Jadi ijtihad ni semua orang boleh berijtihad. Boleh ijtihad dan ijtihad itu mestilah dengan ilmu. Dia tak boleh main ijtihad ikut sedap dia, tak boleh. Aku rasa tak boleh. Dia kena ijtihad dengan ilmu dan ijtihad dengan keyakinan. Itu maksudnya ijtihad. Tambah-tambah dalam tentera memang banyak isu-isu yang melibatkan ijtihad. Setiap individu tu dia ada hak untuk melihat kepada keadaan dan situasi ketika berada di dalam medan perang dan sebagainya. Baik, tuan-tuan dan puan itu kadang-kadang orang selalu ingat kalau kata fikir masuk hutan je nak makan benda pelik-pelik bukan makan menyamu selera, bukan. Sekadar Ustaz kata tadi teruskan hidup sahaja. Baik, insya-Allah. Satu soalan lagi daripada Facebook daripada Ana Karnina. Assalamualaikum Ustaz dan Nai, serta kru-kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkaitan dengan fatwa di bulan Ramadan, bolehkah atau ada rukhsah kepada seseorang yang dijangkiti virus COVID-19 berpuasa kerana kerap mengambil ubat? Adakah terbatal puasa seseorang yang melakukan swab test dalam bulan Ramadan? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Soalan yang bagus. Maknanya kata hari ini ada mungkin pesakit-pesakit COVID ni macam mana? Adakah dia boleh berpuasa ataupun bagaimana doktor? Dan juga swab test. Bagaimana pula? Silakan. Okey, kita kena faham bahawa bila COVID-19 ni bila kita dijangkiti, kita akan dipantau oleh pakar perubatan. Yang mana virus ini kalau kita tak kawal, kita tak jaga, dia boleh mendatangkan mudarat pada pesakit, pada masa yang sama boleh membawa mudarat pada orang lain. Itu sebabnya KKM sangat tegas terhadap mereka yang dijangkiti untuk kita jaga dan kita kawal dia baik-baik. Kalau katakan boleh mereka ini dia boleh kuarantin dekat rumah sebab dia tak ada simptom, disilakan dan jangan keluar dalam masa 14 hari tu. Ya. Tapi kalau katakan dia ada simptom, dia sakit, dia demam, dia batuk, dia selsema, maka mereka akan bawa selalunya yang famous akan sebut Sungai Buloh. Ya, akan pergi ke Sungai Buloh untuk duduk kat situ dan dikawal oleh doktor-doktor pakar-pakar perubatan. Jadi bila duduk kat situ dia akan disuruh minum air yang banyak, kemudian dia akan bagi ubat-ubat untuk mempertahankan tahankan tubuh badan dia dan sebagainya. Maka dalam hal ini dia termasuk daripada golongan yang ada rukhsah.
ada keringanan untuk berbuka. Bahkan dia wajib berbuka puasa untuk mengelakkan kemudaratan pada diri dia. Jadi dia buka puasa, dia ikut arahan doktor, makan ubat dan minum air banyak-banyak untuk memastikan dia makin sihat dan insya-Allah boleh keluar daripada hospital Sungai Buloh. Itu yang pertama. Yang kedua, swab test. Adakah dia membatalkan puasa? Semua mufti-mufti di Malaysia telah bersetuju bahawa swab test tidak membatalkan puasa. Kerana apa? Kerana dalam situasi keadaan sekarang ini memang semua orang kena buat swab test kalau katakan ada simptom, ada kontak rapat dan sebagainya. Sebab kalau kita halang daripada membuat swab test, ia akan mendatangkan kemudaratan kepada negara dan kepada rakyat Malaysia khususnya. Jadi itu sebabnya ulama mengatakan tidak batal puasa, insya-Allah. Baik, itu persoalannya. Kadang-kadang kita ni tertanya-tanya. Hari ini kita dapat jawapan. Alhamdulillah. Okey, baik. Satu lagi pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dai dan Datuk, saya Ismail dari Sungai Buloh. Ya. Okey, soalan saya tanya Datuk, apakah berdosa jika seseorang itu tidak mematuhi dan melanggar hukum hakam fatwa yang telah dikeluarkan? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai orang melanggar hukum hakam fatwa, silakan. Baik, pertama kita kena ingat Allah dah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Tengok jelas Allah bagi tahu taat pada Allah, taat pada Rasul dan para pemimpin. Bila sebut para pemimpin, kita dalam kepala ni letak bahawa pemimpin itu adalah pemimpin negara saja. Tak, dia melibatkan semua yang ada kuasa. Sebagai contoh, ditentukan oleh KKM, itu pemimpin dalam bab kesihatan. Yang ditentukan oleh mufti-mufti yang dinamakan fatwa, itu juga dikira sebagai pemimpin. Jadi taat kepada arahan fatwa itu satu tanggungjawab dan kewajipan kepada kita. Jadi kita tak boleh nak buat ikut sedap kita, sebab nak bagi hidup kita ini selaras. Hidup kita ini cantik, tidak bertelagah sesama Islam, tidak bertelagah dalam isu-isu yang diperbincangkan. Jadi bila ada fatwa, selesai masalah, tutup cerita. Betul. Jadi bila ada fatwa, kita anggap perkara itu dah selesai, kita ikut saja apa yang telah difatwakan. Macam contoh, Negeri Selangor memfatwakan perkara tersebut harus, maka tutup cerita. Haruslah. Sebab apa? Kita dah percaya bahawa mufti dan juga ahli muzakarah telah berbincang secara lumat mengenai isu tersebut. Jadi insya-Allah kita yakin dengan institusi fatwa, insya-Allah kita akan tenang. Kalau kita tak yakin, kita nak yakin siapa lagi? Betul. Betul tak? Betul. Kalau kita di Malaysia, kita kena yakin kepada mufti-mufti. Kalau mufti-mufti dah bagi tahu kata hukumnya harus, kita yakin, insya-Allah kita tak akan pening kepala. Dan ini tidak. Kita bila mufti-mufti dah bersetuju mengatakan hukumnya harus, kita duk ambil yang luar negara punya. Jadi masalahlah. Sebab kita berada dalam negara kita. Itu sebab bila saya belajar dekat Syria dulu, selalu guru-guru saya antara Dr. Wahbah Zuhaili, guru saya tu. Begitu juga Dr. Said Ramadan Al-Buti dan ramai lagi Syekh Muhammad Syuqair. Mereka selalu kata, bila kamu innama tarji' ila Malaysia, bila kamu balik ke Malaysia, maka rujuklah, baliklah kepada uruf dan fatwa di negara kamu. Kerana itu yang lebih tepat, mereka lebih memahami situasi setempat. Wallahu alam. Baik, tuan-tuan dan puan, fatwa ni bukan grup WhatsApp punya cerita Ini betul-betul lumat punya pembicaraan. Jadi insya-Allah kita ikut apa telah difatwakan insya-Allah. Okey tuan-tuan dan puan, kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Majlis Ilmu Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tuan-tuan dan puan, hari ini bicara kita mengenai fatwa-fatwa di bulan Ramadan bersama dengan Fadil Profesor Madya Datuk Dr. Iza Arif. Tuan-tuan dan puan, seperti biasa saya nak ingatkan, sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kita dalam 1800 881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Hari ini soalan macam peluru tuan-tuan, tak berhenti. Alhamdulillah, ini satu rahmat untuk kita semua. Kita belajar. Orang lain kadang-kadang tak terfikir. Orang lain tanya tu memberikan kita satu ilmu. Alhamdulillah. Baik, tanpa selangkan masa, satu persoalan daripada Kak Ju Zabidi daripada Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa itu fatwa, dia tanya. Adakah fatwa itu menguraikan hukum permasalahan dalam mengkhabarkan hukum Allah SWT, sama ada pada yang mesti atau harus? Mohon pencerahan Ustaz. Apa yang saya faham kat sini Ustaz, soalan dia agak dia tricky sikit. Adakah fatwa ini benda yang telah dikhabarkan oleh Allah sahaja? Silakan. Fatwa ini dia bukanlah suatu benda yang orang kata apa kita anggap benda yang tak ada langsung, tak. Kadang-kadang benda yang disebut dalam Al-Quran ya, tetapi menjadi perbincangan dalam kalangan ulama. Contohlah kan, contoh bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut au lahmal khinzir, makan daging khinzir itu haram. Ulama semua ijma' bahawa makan daging itu memang haram. Tetapi bila sebut tentang bulu, tentang lemak, ada ulama antarabangsa kata itu tidak najis. Nampak tak? Jadi perbincangan empat mazhab tu. Mazhab Maliki kata makruh. Yang ni kata haram. Jadi sekarang ni macam mana? Macam kita kat Malaysia nak ikut yang mana? Takkan nak ikut mazhab Maliki. Kita di Malaysia mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia pegang apa? Itlaqul ba' wa iradatul kull. Bila Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut daging, bermaksud seluruh anggota tubuh binatang itu adalah haram dan najis, termasuk kulit. Biarlah ada pandangan yang kata makruh, tetapi kita di Malaysia, mufti-mufti kita di Malaysia bersetuju hukumnya haram. Bukan saja orang kata apa kulit, lemak apa semua ni, DNA dia pun haram di Malaysia. Jadi maknanya fatwa ni dia menjelaskan isu-isu yang ada dalam Al-Quran lebih mendetail untuk diaplikasi dalam sebuah negeri pada masa yang sama untuk menenangkan orang yang bertelagah. Sebab sekarang ni macam saya katakan tadi, sudah orang kata apa, perbincangan tanpa sempadan. Boleh dapat ilmu tanpa sempadan. Ada yang bawa datang daripada fatwa Amerika Syarikat, ada bawa datang fatwa daripada UK dan sebagainya. Kita itu fatwa di negara mereka. Macam di Malaysia, fatwa kita balik kepada uruf dan situasi kita di Malaysia. Maka ia membincangkan isu harus, isu wajib, isu haram, isu makruh dan isu sunat. Mufti-mufti ada hak untuk membicarakan perkara tersebut. Yang pasti umat Islam di negeri-negeri ini tidak berlaku pertelingkahan. Jadi dengan adanya fatwa akan menenangkan banyak pihak. Jadi insya-Allah kita jangan gusar dan jangan risau. Mereka telah buat yang terbaik, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan, itu kadang kita keliru nak faham fatwa, kadang ayat Quran dan sebagainya. Fatwa ni menjelaskan dan memudahkan kefahaman kita, insya-Allah. Baik, satu lagi pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Da'i Hilman. Ya, sahabat talian. Assalamualaikum. Saya Nurhayati Ismail dari Rawang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Teringat zaman dahulu Ustaz, bila kita nak tunggu hari raya atau puasa, hati kita macam berdebar-debar lah. Tapi sekarang kita tengok ketetapan macam dah ditentukan. Bila kaedah tu berbeza, adakah bila dapat keputusan tu, setiap mufti-mufti negeri akan berbincang untuk mencapai keputusan tu? Ya. Itu saja soalan saya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Puan Nurhayati, soalan yang bagus mengenai tengok anak bulan ni Ustaz. Bagaimana? Kadang-kadang dia kata dia orang keliru. Adakah benda ni memang dia orang sepakat ke bagaimana? Tengok anak bulan dulu ke bagaimana Ustaz? Silakan. Baik. Perkara ini kita kena faham ya, bahawa bila nak masuk bulan Ramadan, mufti-mufti akan pergi pastikan dan meyakinkan anak bulan tu. Walaupun dalam kalender dah ada lah tulis kita puasa esok. Tapi kenapa mufti-mufti pergi tengok juga? Untuk meyakinkan lagi, untuk mengabsahkan lagi apa yang telah dibuat oleh pakar-pakar falak, pakar-pakar orang kata astronomi. Jadi mereka dah buat kajian, okey, begini. Dia ada kaedah-kaedah dia. Bukan main letak saya merasakan. Tak. Mereka ni ada kaedah gabungan antara golongan
astronomi dengan pakar falak Malaysia. Kalau di Malaysia dulu sahabat saya Profesor Madya Dr. Ibnu Azli daripada UKM, sekarang ni dah berpindah ke Brunei Darussalam. Jadi ni antara orang pakar ni kalau bercakap tentang penentuan tarikh-tarikh penting ni, memang menarik. 2 jam pun tak selesai masalah. Memang sedap dengar dia cerita satu macam mana boleh dia ada kaedah-kaedah dia. Jadi bila dia tentukan tarikh-tarikh ini, jadi mufti-mufti seluruh negeri akan akan buat penelitian balik dan akhirnya akan bersepakat semua. Jadi maknanya keyakinan itu lebih jelas ya, sebab dahlah ada dalam kalender tapi disahkan pula dengan penglihatan yang diorang buat setiap kali pencerapan anak bulan. Baik. Doktor, satu soalan tambahan doktor. Mengenai kadang-kadang kita ni kalau raya ni, raya kadang-kadang kat Mekah raya awal, kat Malaysia raya lambat. Itu pun disebabkan anak bulan ke atau bagaimana doktor? Silakan. Itu antara ijtihad tentang penetapan hari raya. Jadi dalam hal ini kita jangan pening-pening kepala. Kita ikut tempat yang kita berada sekarang. Walaupun dulu banyak kes orang tanya, saya puasa dekat Mekah. Ni raya macam mana? Raya dekat Malaysia ke? Macam mana ni? Ataupun saya nak raya ikut Mekah. Tak, ikut tempat awak berada. Selesai masalah. Selesai masalah tuan-tuan. Ikut fatwa. Jangan pula kan ada pula yang dia buat majlis raya sendiri, geng-geng dia. Tak boleh. Geng-geng Mekah. Tak boleh. Dia kena balik kepada fatwa negeri yang kita berada padanya, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Ustaz. Okey, satu lagi pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti talian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Da'i dan juga Dr. Mia. Waalaikumsalam. Saya Dias dari Penang. Ya, teruskan Tuan. Saya fatwa ni setelah muzakarah dalam perbincangan dengan mufti-mufti ini, setelah keputusan dibuat, persetujuan dicapai, adakah fatwa ini dirujuk kepada Yang di-Pertuan Agong supaya mendapat kebenaran atau keputusan daripada Yang di-Pertuan Agong, kerana Yang di-Pertuan Agong itu adalah ketua agama dalam negara Malaysia ini. Itu soalan pertama. Soalan kedua, bagaimana pula dengan fatwa atas negara kita yang ada kilang-kilang arak dan juga kilang-kilang rokok yang haram ini? Apakah pendapat fatwa muzakarah tentang kilang-kilang arak yang berada di Malaysia ini? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ilyas Abu Bakar atas soalan yang diberikan. Mengenai fatwa-fatwa ni, lepas mufti-mufti berbincang, adakah nak kena refer Yang di-Pertuan Agong dulu? Ataupun bagaimana doktor? Dan juga yang kedua mengenai kilang-kilang arak dan sebagainya, adakah satu pandangan sudut daripada mufti-mufti dan juga fatwa? Silakan. Okey, kalau kita balik kepada kaedah di Malaysia, mufti-mufti akan merujuk kepada ketua negeri masing-masing. Maksudnya kalau di Selangor akan rujuk kepada Sultan Selangor. Kalau di Perak akan rujuk kepada Yang Maha Mulia Sultan Perak. Begitulah seterusnya kepada negeri-negeri yang lain. Bagi negeri-negeri yang tidak beraja macam Melaka, Sabah, Sarawak, ya, Pulau Pinang, mereka akan merujuk kepada persekutuan ya agung. Jadi dalam hal ini cukup cantik ya, setiap negeri-negeri mempunyai sultan-sultan dan setiap mufti akan merujuk dan akan balik kepada orang kata apa sultan-sultan negeri. Jadi itu sebabnya mufti di bawah sultan. Jadi apa-apa segala fatwa yang telah dibuat akan dibawa dalam mesyuarat Majlis Agama Islam, kemudian diangkat dan akhirnya dipersetujui. Jadi benda-benda ini dia merupakan proses untuk memastikan fatwa itu tidak dikeluar dengan mudah, bahkan mesti dirujuk kepada ketua negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua tadi? Yang kedua dia kata kilang arak dan sebagainya. Kilang arak. Kilang arak ni tuan-tuan dan puan, arak, judi, semua mufti-mufti seluruh negeri bersetuju dan bersepakat, bahkan ijma' ulama tidak ada yang mengatakan boleh. Semua kata haram. Semua mengatakan penjualan arak, wujudnya kedai-kedai judi, tempat-tempat perjudian, semua tu haram. Telah difatwakan haram. Orang Islam tak boleh masuk kedai judi, tak boleh berjudi, tak boleh berzina, tak boleh. Semua tu diharamkan. Cuma ia telah dimaklumkan secara jelas kepada pihak berkuasa. Jadi kembali kepada pihak berkuasa, mufti-mufti, ulama-ulama telah selesai tugas mereka untuk mengatakan haram. Untuk mengaplikasikan benda itu,
kita balik kepada pihak kerajaan. Semoga kerajaan lebih tegas, lebih jelas bagaimana nak mengatasi isu-isu kilang-kilang arak di negara kita ini, macam mana nak buat isu-isu tentang perjudian-perjudian yang ada, sebab orang pun dah mula confuse. Ada judi halal, ada judi haram. Orang kata bila pula dalam Islam ada judi halal, judi haram? Mufti-mufti tak pernah menghalalkan perjudian, tetapi semuanya mengharamkan. Cuma yang disebut istilah tu adalah rupanya judi yang ada lesen, judi yang tak ada lesen. Jadi itu semua tetap haram dalam Islam. Mufti-mufti cukup jelas mengharamkan perkara tersebut. Tak kira lesen apa tuan-tuan, haram tetap haram insya-Allah. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita satu lagi pemanggil. Assalamualaikum. Salam. Ya, siapa di talian? Okey, saya Hasnah daripada Ceras. Baik. Okey, saya balik kampung di Perlis. Jadi kita pergi shopping di Thailand, di Siam. Di sana dah raya. Tapi bila kita lepas shopping, kita balik ke Malaysia. Jadi perlukah macam mana? Perlukah kita beraya di sana dan di balik Malaysia, Malaysia masih puasa? Itu saja soalan saya, Ustaz Da'i. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Hasnah Din atas persoalan yang diberikan. Cakap Perlis teringat saya harum manis. Jadi Ustaz, macam mana? Kadang-kadang diorang ni shopping dekat negara jiran. Negara jiran dah raya. Dia kata macam mana ni? Lepas tu balik ni. Silakan. Dia dalam hal ini tak boleh. Sebab apa? Kita pergi macam menyinggah. Kita puasa bermula puasa di Malaysia dan memang kita berada di Malaysia. Cuma kita keluar sekejap beli barang, beli shopping barang-barang dekat negara seberang, kemudian kita patah balik. Kita balik tu kita masih berpuasa mengikut tempat kita. Dan kita ikut raya, ikut tempat kita. Tak bolehlah pergi mentang-mentang hari ni esok raya kita pergi dekat Thailand raya, kita pergi raya sanalah. Tak boleh. Dia mesti bersebab, bukannya sewenang-wenangnya. Macam orang pergi umrah tu lain kes. Ya, pergi haji tu lain kes. Haji dia tak berlakulah macam bulan Ramadan kan. Jadi maksudnya orang berada di Mekah lain. Dia puasa 1 bulan di Mekah ataupun dia puasa separuh bulan di Mekah. Maka itu situasi ini berbeza. Tak sama dengan pergi shopping patah balik. Baik. Tuan-tuan dan puan, itu pandai. Nak cari point kat tu, nak bergaya awal tu. Saya tanya guru awal. Baik. Saya satu lagi soalan daripada Facebook, daripada Ram Desaru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam 15 Ramadan. Saya ingin bertanya, dalam keadaan sekarang kita diarah memakai pelitup muka dalam solat, terutama di bulan Ramadan. Ada di kalangan jemaah lelaki dan perempuan, ada seorang dua jemaah yang membantah dan mendakwa memakai pelitup muka ketika solat makruh dan menyebabkan perintikahan sehingga kena mengambil tindakan. Dalam situasi begini, bagaimana bentuk-bentuk fatwa dapat dibentangkan untuk menyelesaikan isu ini? Mohon penjelasan Ustaz. Gaduh sebab pakai mask. Bagaimana ni doktor? Silakan. Pakai mask sebab ketika ni solat. Tuan-tuan perempuan, itulah masalah kita ni. Kita ni banyak bertelagah benda yang tidak difatwakan haram, tak difatwakan makruh oleh ulama-ulama, mufti-mufti kita di Malaysia. Kita banyak mendengar pandangan-pandangan individu. Tuan-tuan perempuan, dalam isu-isu untuk berpegang dengan pandangan individu boleh. Tetapi untuk kita, macam saya, macam Da'i suka dengar ceramah saya. Da'i pegang saya punya pandangan. Untuk Da'i je. Da'i tak boleh ajak abang-abang kameraman ikut sama apa yang Da'i cakap. Sebab apa? Saya bukan mufti. Kalau nak selesai masalah mas tak mas ni, semayang pakai mask makruh atau tidak, haram ke tidak. Ada yang kata haram lagi. Ada yang kata tak sah semayang pakai mask ni. Tak boleh. Siapa yang cakap? Oh, ada saya dengar dalam YouTube. Tak boleh bang. Tak boleh ambil fatwa daripada YouTube. Fatwa nak kena ambil. Abang duduk kat mana? Oh, saya duduk kat Shah Alam. Bang, ambil fatwa Negeri Selangor bang. Ada tak mufti Negeri Selangor ataupun Jabatan Mufti Negeri Selangor keluarkan fatwa pakai mask ketika solat batal? Ada tak bang? Tak ada kan? Bila tak ada bang, maknanya semayang itu sah. Yang kedua, pakai mask ketika solat harus. Tidak ada yang kata makruh, tak ada mufti kata makruh, tak ada mufti kata haram. Dan sekarang ni orang duk bertelagah tentang apa tahu? Tentang semayang tarawih 8 dengan 21. Ada yang 23. Jadi khilaf kat situ. Ada yang kata semayang 8 tak sah. Ada yang kata 8 tak dapat tarawih. Ada yang kata 20 baru dapat tarawih. La ilaha illallah. Bang, sekarang ni betul. Abang nak semayang 8, semayang. Nak semayang 20,
Semayang. Tak ada masalah. Tidak ada ulama ataupun mufti-mufti kat Malaysia yang kata semayang 8 tak sah. Semayang 8 bukan tarawih. Ada tak mufti-mufti cakap? Saya selalu tanya, ada tak mufti mana yang keluar fatwa kata semayang 8 tak sah? Tak dikira tarawih. Oh, saya dengar dalam YouTube, tak boleh. Kalau di YouTube, mana abang amal seorang-seorang lah. Kan? Abang amal seorang-seorang. Abang amal, abang buat seorang-seorang. Tak apa, abang buat 20. Sebab abang pegang pandangan ustaz tu. Nah, kalau katakan ada orang kata saya semayang 8 ustaz sebab ustaz tu kata 8. Pakailah seorang-seorang. Tapi awak tak boleh letak dalam Instagram, letak dalam Facebook, tuan-tuan, semayang 8 tak sah. Itu tak panggil tarawih. Lah, tu sebab ada orang jumpa saya, dia kata, ustaz, saya ni dah lah tak semayang. Dah lah tak semayang. Bila dengar 8, 20, 80, lah kali saya tak semayang terus. Senang, benda sunat je dia kata. Jadi tuan-tuan, apa-apa pun balik kepada fatwa negeri-negeri. Balik kepada mufti-mufti punya pandangan. Kalau mufti kata, tak ada mufti yang kata benda tu tak sah, benda tu tak betul, maka pegang hukum asal, hukumnya adalah sunat. Semayang je lah. Yang penting kita semayang. Yang penting kita hidupkan malam itu dengan solat tarawih dan qiyamul lail. Insya-Allah kita takkan pening kepala. Apa-apa pun balik pada fatwa. Doktor, saya tengok kat sini, ramai di antara kita ni ramai keliru, doktor. Kita nak jawab kekeliruan ini, nak menjernihkan keadaan, makna kata nak bagi semua hati tenang. Kejap lagi kita nak tanya soalan doktor, bagaimana nak mengharmonikan fatwa-fatwa ni. Insya-Allah Jadi kita berehat seketika, lagi selepas ini biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Majlis Ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang masih setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz, dan juga terima kasih juga buat tuan-tuan dan puan-puan yang sudah kata setia daripada awal perbincangan sehingga ke waktu ini. Kita dah 1 jam bersiaran langsung tanpa sedar 1 jam dah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dah banyak manfaat kita dapat pada pagi ini, dan saya ucapkan tahniah kepada ibu-ibu dan ayah-ayah yang mana dipanggil kejut ahli keluarga dia, panggil ahli keluarga dia untuk belajar pada pagi ini mengenai fatwa-fatwa di bulan Ramadan ini. Ini satu kejayaan bagi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Baik, tanpa selengahkan masa, saya tadi sebelum kita berehat kita nak tanya doktor. Ramai orang tanya hari ini ramai kekeliruan. Bagaimana doktor? Hari ini fatwa-fatwa ini ialah pelbagai negeri, kadang-kadang daripada doktor cakap YouTube pun ada, luar negara ada, macam-macam sumber masuk kat negara kita pada hari ini. Bagaimana kita nak menjernihkan keadaan, dan bagaimana mungkin saranan kepada pihak-pihak dalam tertentu untuk kita sampaikan fatwa ini jelas kepada masyarakat? Silakan. Okey, saya selalu gunakan kaedah membaca biar banyak, tapi untuk pegang biar satu. Kita banyak membaca tak apa, sebab kita diminta untuk banyak membaca. Itu sebabnya ayat pertama turun kepada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang Maha Pencipta. Jadi kita baca pandangan-pandangan ulama, fatwa-fatwa antarabangsa dalam negara, kita baca semua. Jadi bila kita baca, kita nak mengharmonikan yang terbaik tu, kita balik kepada pandangan yang sesuai untuk tempat kita. Bila sesuai dengan tempat kita, sesuai dengan negeri kita, jadi itu lebih menenangkan dan lebih selamat. Dan ini antara perkara yang digalakkan dalam Islam. Dan ia digalakkan untuk apa? Untuk kita jadi satu kumpulan yang harmoni dalam kehidupan. Tidak bertelagah dengan isu-isu yang kecil. Kita duk bertelagah isu-isu kecil ni. Kita duk bertelagah tau tentang ni isu nak semayang 8 ke 20 ke. No, orang Barat tu, Yahudi tu, dia buat apa sekarang ni? Tengah buat daging yang tanpa sembelih ni. Maknanya ambil sel haiwan, buat, dia panggil daging makmal. Tanpa perlu kita sembelih, binatang tu hidup, kita ambil dia punya sel, daging hidup. Jadi macam daging burger gitu. Kita duk bertelagah benda-benda kecil-kecil ni. Orang bukan Islam duk buat makanan untuk orang Islam. Di China, makanan-makanan ubah suai genetik, dia panggil GMO. Genetic Modified Organism ataupun food, genetic modified food. Dia ambil tomato, dibubuhnya DNA haiwan, ada orang kata kentang, dibubuhnya DNA DNA tikus untuk tahan Allah, macam-macam. Semua tu dibuat oleh orang-orang bukan Islam. Nampak tak?
Jadi bila sampai kat negara-negara yang ada orang Islam kita makan. Jadi kita ni sekarang ni kita duk bertelagah benda-benda kecil-kecil. Sedangkan orang-orang bukan Islam duk buat benda-benda teknologi baru yang memerlukan kepada fatwa yang baharu. Jadi oleh sebab itu kita hari ni benda-benda yang kecil-kecil macam ni jangan kita bertelagah, tetapi kita balik kepada fatwa negeri. Selesai masalah. Saya selalu kalau orang tanya apa-apa rujuk pada fatwa negeri. Jadi kalau fatwa kata mufti kata harus. Kalau mufti kata haram. Saya pun akan ikut mufti tu. Walaupun saya belajar 4 mazhab, saya mengajar kat universiti 4 mazhab, saya mengajar usul fiqh, tapi bab-bab fatwa saya akan rujuk mufti. Saya tak ada kompromi dalam bab ni. Maknanya kalau mufti kata haram, saya akan ikut pandangan mufti tu. Saya tak mau cakap banyak. Sebab apa? Saya bukan mufti. Nampak? Ustaz-ustaz yang dalam televisyen, ustaz-ustaz yang ada dalam YouTube, mereka bukan mufti. Jadi kita nak selamat, tak nak pening kepala, pegang pandangan yang telah difatwakan, itu lebih selamat insya-Allah. Jadi kita tidak bertelagah dalam isu-isu yang kecil. Kadang-kadang saya duk tengok dalam YouTube, dalam Facebook, kita bergaduh benda-benda isu kecil. Buat apa? Membazir masa kita, ya kan? Bergaduh dekat surau nak buat nak selawat ni, isu bertelagah tentang selawat di antara tarawih dua rakaat ke 2 rakaat ada selawat kan. Ada pula yang kata ni bid'ah. Apa pula? Janganlah kita bergaduh benda-benda macam ni. Selawatlah tak apa. Apa masalah dia? Kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah suruh berselawat pada nabi. Jadi di mana pun kita nak berselawat, itu digalakkan. Apatah lagi di antara 2 rakaat ke 2 rakaat sambil-sambil kita berehat tu dia saja Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita berselawat, kita dapat pahala. Jadi jangan duk telagahlah benda-benda macam ni. Ya Allah. Jadi kalau macam doktor kita nak bagi masyarakat nak tahu, nak bagi rujuk ni nak kena call mufti ke ataupun pergi jabatan direct ke ataupun bagaimana? Itu satu benda yang kita kena faham tuan-tuan dan puan. Sekarang ni jabatan-jabatan mufti semua dah ada dia punya link. Ada jawab soal jawab, lepas tu ada fatwa-fatwa yang telah di-linkkan ataupun yang telah di online kan. Maka bacalah. Saya kadang saya print fatwa-fatwa negeri Selangor, fatwa-fatwa negeri Perak. Saya print, saya baca, saya conteng, saya tengok sebab kita pensyarah kita kena analisis. Kenapa dia kata haram? Okey, pandangan dia gini. Saya pakai rujuk. Saya nak ilmu je, bukan saya nak kata mufti tak betul. Tak, saya baca, okey dia kata fatwa dia gini, saya pun cek. Okey, saya berujuk. Saya nak tambah ilmu je. Begitu je. Tak ada nak kata mufti tak betul. Ni tak, kita ni dah lah tak belajar, bukan dalam bidang. Ni mufti ni salah ni. Tak boleh. Jangan, saya tak berani cakap macam tu. Na'udzubillah lah. Ya Allah ya Tuhan. Baik, tuan-tuan dan puan, itu kaedahnya. Kadang-kadang kita belajar ni nak hentam orang. Satu doktor ajar kita tadi, bila mana kita belajar, kita nak tambah keilmuan. Itu satu benda yang penting. Satu soalan insya-Allah daripada pemanggil kita daripada Lakin Johor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tuan, siapa di talian? Saya Anas Janil Muhammad Bahrin daripada Lakin Johor. Okey, teruskan dengan soalan. Okey, saya faham yang merokok ni adalah haram. Yang difatwakan haram. Tetapi soalan saya, bagaimana kalau adakah sesuatu fatwa tu boleh diubah ataupun saya yang membuat fatwa sendiri, bahawa kalau saya pernah cuba untuk berhenti rokok. Kerap kali saya cuba untuk berhenti merokok. Okey, sebab tu saya tahu kalau saya tak merokok ataupun vape, dia akan mengganggu konsentrasi saya pada hari itu. Saya kenal saya macam mana. Saya boleh jatuh pada kalah untuk berbuka juga nanti tengah hari ke petang ke, dengan hanya untuk mencari rokok, ataupun hari saya kurang konsentrasi saya terganggu, sangat terganggu, macam tak tenang nak merokok tu. Baik, terima kasih. Soalan saya, bolehkah adakah harus saya untuk merokok pada suatu sahur tu? Baik, terima kasih kepada Cik Anas Daniel Muhammad Bahrin daripada Lakin Johor. Soalan yang orang kata apa, saya kira mungkin menarik minat ramai nak tengok pada pagi ni, doktor. Mengenai kadang-kadang, yalah, ramai di antara kita kadang-kadang dia kata kalau tak esok rokok Ustaz, memang saya
pingsan dia kata. Memang tak boleh lah. Memang boleh demam dan sebagainya kan. Bagaimana Ustaz benda ni? Silakan. Okey, dia dalam isu pengharaman rokok ataupun fatwa tentang rokok, ya, ulama dunia telah mengharamkan. Bahkan saya hadir dalam majma' fiqh peringkat antarabangsa dekat Marriott Hotel satu ketika dahulu, dan masa tu guru-guru saya ramai, dan masa tu saya bawa guru saya Dr. Wahbah Zuhaili almarhum. Jadi saya ingat masa tu perbincangan tentang rokok begitu hangat sekali, ya. Nak haramkan tu hampir perbincangan, saya rasa dalam 90% ulama antarabangsa, bukan Malaysia saja, ulama antarabangsa mengharamkan rokok. Tapi ada 90% yang kata makruh. 90% tu dia dalam kalangan mereka lah, ya, mengatakan makruh. Jadi dalam hal ini macam sahabat kita tadi, usahalah, ya, mastata'tum. Selagi kita mampu untuk meninggalkan benda yang telah difatwakan haram itu adalah yang terbaik. Itulah jihad, tuan, saudara. Maknanya tak ada doktor, kalau jumpa doktor, saya ni kalau tak isap rokok saya pening kepala lah. Tak ada lagi saya jumpa doktor kata kau isap je, kau jangan risau, insya-Allah sihat tu. Tak ada. Doktor secara bukunya dia akan kata jangan isap rokok, tak elok. Walaupun kita tengok ada doktor isap rokok, ya, doktor tu dia tak ikut buku lah. Macam orang Islam, dia tak ikut Quran, dia tak ikut sunnah, dia tak ikut fatwa. Jadi begitulah juga doktor, ada juga doktor yang mengisap, kan. Tapi apa pun tuan-tuan dan puan, dalam isu-isu yang berkaitan tentang hukum hakam, yang berkaitan tentang fatwa, ambil yang selamat. Antara yang selamat, kita elak daripada kemudaratan. Dan saya sendiri pernah tengok dekat PPUKM, masa membincangkan tentang plastinasi, kita memplastikkan organ dalaman, doktor pakar, profesor ni dia tunjuk kat saya paru-paru yang orang isap rokok dengan paru-paru yang orang tak isap rokok. Berbeza yang menakutkan. Jadi, ulama-ulama tidak memfatwakan kecuali benda tu benar-benar mendatangkan kemudaratan dan boleh membawa kepada kerosakan tubuh badan, yang ia adalah amanah Allah. Jadi usahalah untuk tinggal rokok, insya-Allah kita akan selamat. Saya tertarik apabila doktor sebutkan tadi mujahadah, tuan-tuan. Jihad kita. Mana kata dalam usaha nak berubah ni doktor, dia perlukan pengorbanan. Jadi insya-Allah kita berkorban apa yang terbaik untuk diri kita, insya-Allah. Satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Rahimah Saud. Assalamualaikum doktor dan dai serta kru, tanyalah ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berpuasa semestinya lah kita akan lapar dan dahaga. Mutakhir ini saya terbaca fatwa ada cara untuk tidak merasa dahaga waktu berpuasa. Antaranya ada kaitan antaranya meneguk air dengan baca surah Al-Kautsar. Apakah fatwa tersebut daripada Rasulullah SAW yang mulia? Minta doktor kongsi ilmu jika ada. Terima kasih doktor dan dai. Saya kira soalan dia bagus. Dia tanya fatwa daripada Rasulullah. Adakah membaca surah Al-Kautsar itu ada fatwa daripada Rasulullah? Silakan. Nabi dia tak keluarkan fatwa. Nabi musyarri'. Dia mendatangkan tasyri'. Dia mendatangkan syariat. Jadi apa yang Nabi cakap itu adalah benda yang Nabi bawa daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril alaihi salam. Cuma soalan tadi dia tahan puasa tu sebab apa? Dia kumur, dia letak air dalam mulut, lepas tu baca inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Tu dia telan. Itu mungkin tips kot, tip orang tua-tua ke, ataupun tips yang dibagi oleh ulama-ulama. Tak salah kita amalkan. Tak salah. Selagi benda-benda tu okey, amalkanlah. Bahkan dikaitkan pula dengan surah Al-Kautsar, dikaitkan pula dengan ayat Quran. Kan? Ayat Quran ni syifaa'un likulli da', insya-Allah. Dia merupakan syifa' untuk semua penyakit. Tetapi dengan usaha-usaha yang lain juga. Dia bukan hanya bergantung Quran je, lepas tu kita tak payah makan ubat. Tak boleh. Kita makan ubat macam biasa, tapi kita gabungkan dengan ruqyah yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi macam dia buat, jadi tahan bila dia kumur, dia masukkan air dalam mulut, dia baca inna a'tainakal kautsar, tahan dia punya sampai petang. Itu mungkin tips yang dibagi oleh para ulama ataupun orang-orang tua lama. Jadi tak salah selagi mana benda tu baik. Baik. Itu tuan-tuan dan puan, mudah bila mana kita bicara dengan Hafaz doktor, kita faham konsep bagaimana kita nak melakukan dan kita nak ikut siapa sebenarnya. Jadi doktor, saya tertanya, kadang-kadang bila bulan puasa ni orang sakit gigi, nak tercabut gigi dan sebagainya. Ada orang cakap haram, ada orang cakap tak haram dan sebagainya. Bagaimana ni doktor nak cabut gigi ni? Silakan. Baik, saya berbincang sendiri dengan pakar-pakar perubatan gigi, doktor-doktor gigi lah. Saya kata, boleh tak kalau kita nak cabut gigi, kalau sakit gigi? Dia kata tak ada masalah ustaz. Cuma bila cabut gigi ni ulama hanya meletakkan hukum makruh saja. Makruh ni kalau kita buat
berhati-hati dalam keadaan terkawal tanpa kita makan ubat-ubat yang ataupun air-air yang dimasukkan oleh doktor tadi dalam tengkuk kita sampai tertelan, maka itu dibenarkan. Maksudnya dia orang kata apa? Dia jaga. Masa doktor cuci gigi dia, doktor cabut gigi dia, dia tak makan darah tu, dia tak telan darah tu, maka puasa dia sah. Boleh teruskan. Dia hanya makruh saja cabut gigi ataupun cuci gigi pada bulan Ramadan ni. Cuma kalau dah sakit, memang kena cabut lah kan. Cuma dia kalau masa sakit dia boleh buka puasa. Memang doktor takkan cabut masa sakit. Dia akan suruh makan ubat apa semua kan. Jadi sekarang ni dia tak sakit, dah tak sakit tapi nak pergi cabut gigi. Dia boleh jaga daripada termakan darah ataupun termakan air-air yang masa proses cabut gigi ataupun pembersihan gigi itu, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dia tertelan, dia minum air yang digunakan oleh doktor untuk cuci gigi tadi, maka batallah puasa dia. Dia sama macam gosok gigi. Gosok gigi ni makruh. Tapi masa kita gosok gigi, kita telannya sabun-sabun apa nama buih-buih tu, maka batallah puasa tu. Tapi kalau kita gosok gigi dengan penuh berhati-hati, macam kita berkumur pada bulan Ramadan, siang Ramadan kita berkumur, hukumnya makruh. Tapi kalau masa berkumur kita pergi telan air tu, maka batallah puasa tu. Jadi tengok kepada kita punya keadaan. Nak cuci gigi tak ada masalah. InsyaAllah boleh. Cabut gigi pun tak ada masalah. Ramai senyum tu. Biasa kumur-kumur telan air tu kan. Jadi insyaAllah saya nak jawab, kita nak ambil lagi satu soalan daripada Facebook, daripada Sajatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana fatwa bagi menjemput orang bukan Islam untuk berbuka puasa bersama-sama di satu majlis berbuka puasa? Bagaimana tata cara dan adab yang perlu dijaga bagi orang bukan Islam yang dijemput di majlis berbuka puasa? Soalan yang bagus. Maksudnya kata kita sekarang ni bulan puasa banyak majlis-majlis berbuka, Ustaz. Nak jemput orang bukan Muslim, apa ada adab dia? Silakan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita ni nak mengajak orang ni, nak berdakwah ni kena dengan penuh hikmah. Saya kadang-kadang saya hormat rakan-rakan kita daripada tabligh. Dengan izin, saya sebut saya sangat hormat mereka ni. Sebab mereka ini dia mengajak orang tanpa memilih bulu. Mengajak orang pergi masjid, mengajak orang pergi buat amal soleh, lepas tu ajak orang-orang bukan Islam untuk dekat dengan Islam. Dia selalu sebut perkataan Allah sayang. Jadi kalau kita menggunakan kaedah-kaedah macam ni, ia sangat baik. Yang kedua, macam contoh kita bulan Ramadan. Jiran tetangga ni Nabi dah bagi tahu. Kita bagi makan kepada rakan-rakan. At'imut ta'am. Antara hadis ini Nabi sebut at'imut ta'am. Di akhir hadis Nabi kata tadkhulul jannata bisalam. Kamu masuk syurga dalam keadaan aman. Bila Nabi kata bagi makan, tak kisahlah kamu bagi makan orang bukan Islam ke, orang Islam ke, tak salah. Tapi kita buat untuk menunjukkan Islam itu cantik. Jadi dalam hal ini bila kita ajak orang-orang bukan Islam berbuka puasa, dia tak puasa tapi datang untuk makan dengan kita, maka mereka itu insya-Allah di Malaysia ni mereka tahu macam mana nak menghormati. Dia orang datang, dia orang tak makan. Dia tunggu sampai orang buka puasa baru dia makan juga. Walaupun dia tak puasa. Dia menghormati orang berpuasa. Itu satu. Nombor dua, pakaian. Pakaian yang sesuai untuk orang berbuka puasa. Tak ada dia datang pakai skirt seksi-seksi, tak ada. Kadang-kadang kita tengok orang Islam kita pula yang buka puasa pakai seksi. Na'udzubillah. Jadi oleh sebab itu kita ajak orang bukan Islam untuk berbuka sekali dengan kita dalam satu majlis, tidak salah insya-Allah. Bahkan itu mungkin salah satu dakwah kepada orang bukan Islam. Baik. Bila Ustaz sebutkan tadi tu dakwah tadi tu, tuan-tuan dan puan, ajak orang makan ni siapa pun ikut. Jadi itu yang bagusnya cara dakwah Nabi ni, ajak makan dulu insya-Allah. Baik, satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Romli Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah ada sangkut paut dan boleh diguna pakai fatwa yang dikeluarkan oleh para alim ulama dengan petua orang-orang dahulu yang tidak bertauliah dan juga berpandu ke Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Soalan yang bagus. Ini orang keliru Ustaz, fatwa kata macam ni. Kadang-kadang ada orang dulu dia ambil pada kadang hadis tapi tak sebut pun hadis. Macam mana Ustaz, silakan. Dia beza fatwa dengan petua. Fatwa dikeluarkan oleh mufti, ya, oleh Jabatan Mufti. Jadi apa saja yang dikeluarkan oleh mufti itu akan ditonjolkan atau dirasmikan dalam laman sosial ataupun laman web rasmi, ya, Jabatan Mufti. Manakala orang kata apa, petua ni, petua orang tua-tua, amalan-amalan orang tua-tua. Dan kalau kita tengok orang-orang tua-tua dulu kadang-kadang dia suruh benda-benda yang baik. Dia tak cakap itu hadis, tapi benda tu baik. Contoh, masuk sebelum maghrib.
Petua-tua orang lama-lama nak ajar anak-anak balik sebelum maghrib. Sebab memang ada riwayat Nabi SAW tak membenarkan kita bagi main anak-anak lepas maghrib. Sebab masa tu syaitan banyak. Kan? Jin pun banyak masa tu main-main. Tu sebab kita suruh dia orang masuk rumah. Ya, kalau lepas subuh diawalkan. Awal kita keluar awal. Bakiru kita awalkan sebab apa? Di situ ada barakah. Malaikat-malaikat mendoakan kita tu buat lepas subuh jangan tidur. Nah, ini elok terbongkang ya. Jadi maknanya apa yang Nabi sebut tu orang tua-tua dia tak reti. Mungkin dia tak tahu, dia dengar. Cuma dia kata kita balik masukkan anak sebelum maghrib. Cara petua-petua orang lama-lama. Dia kata tak elok, syaitan banyak, jin banyak, apa semua kan. Jadi semua itu adalah merupakan petua. Jadi kalau selagi mana tidak bercanggah dengan Islam, tidak bercanggah dengan syariat, tak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, tak bercanggah dengan fatwa-fatwa para ulama, insya-Allah kita boleh amalkan. Baik. Rasa banyak lagi nak bincang ni tuan-tuan dan puan-puan. Tapi itulah, kita di TV3 ni akan tamat di sini. Tapi perbincangan kita jangan risau, kita akan sambung berbaki lagi setengah jam di TV9. Jadi terus setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz, dan insya-Allah banyak lagi jawapan persoalan yang Ustaz Afri Ustaz akan jawab. Jadi terus setia dengan rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, boleh kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya ucapkan tahniah dan juga terima kasih buat penonton setia Tanyalah Ustaz yang mana daripada awal pukul 6.30 sampai hari ini duduk depan TV je. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada yang baru bersama dengan kita pada pagi ini. Kita bicarakan tajuk fatwa-fatwa semasa Ramadan. Jadi saya kira pagi ini banyak betul pemanggil-pemanggil yang saya kira saya pun baru kenal hari ini pun ada telefon dan pelbagai soalan. Dan ini saya kira satu orang kata apa, hikmahnya kita semua dapat ilmu. Macam-macam soalan yang kita tak terfikir pun hari ini kita dapat jawapan, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, soalan penonton-penonton yang saya hormati sekalian, kita ada berbaki lagi setengah jam dalam Tanyalah Ustaz. Sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kita dalam 18881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Baik, tanpa selangkah masa, kita nak pergi kepada Facebook daripada Norsia Akbar. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, kenapakah penetapan waktu imsak hanya terdapat di negara ini? Apakah fatwa sebegini yang boleh mengelirukan masyarakat, boleh dianggap sudah tidak relevan lagi dan boleh dikaji semula? Minta pencerahan Ustaz. Mana kata isu waktu imsak ni, adakah relevan ataupun tidak, dan kenapa ada tempat ada tempat yang tak ada? Silakan. Okey, berhubung tentang waktu imsak. Waktu imsak ini memang ada di dalam negara kita dan diamalkan di negara kita. Bahkan ia terdapat dalam takwim pun. Ya, kenapa? Kerana cara pemakanan kita berbeza. Macam saya duduk di negara Arab, ya, lama duduk di negara Arab. Bila kita duduk negara Arab lama, saya lihat bahawa di negara Arab ni dia tak ada waktu imsak. Dia tak ada letak kata ni waktu imsak, tak ada. Sebab apa? Orang Arab dia punya simplenya sahur dia orang tu sangat simple. Dia tak macam kita. Dengan nasinya, dengan lauknya, dengan tunya, dengan dessertnya. Dia orang sangat simple, makan roti, makan dengan musabahah lah apa semua tu. Lepas tu pukul 5.30 tu dia orang dah standby untuk tunggu waktu solat. Setengah jam lagi. Dia orang dah pergi masjid apa semua dah. Dia tak ada dia duduk kat depan makan lagi. Tapi macam kita banyak sangat makanan ni. Ada tu lagi, ada ni lagi, ada dessert lagi, ada buah lagi apa semua ni. Jadi menyebabkan kadang-kadang ada orang sampai terlepas waktu azan subuh yang sebenar. Jadi oleh sebab itu para ulama kita dia tetapkan 5 minit awal atau kalau dekat Malaysia ni dia letak 10 minit awal untuk waktu imsak. Maka kita kena tahu kadang-kadang dalam handphone pun tu keluar ting, dia keluar waktu imsak di kawasan Shah Alam contoh. So kita dah berhati-hati, lagi 10 minit cepat kita makan. Jadi kita akan bersegera nak menyiapkan makanan kita sebab agar kita tidak terlajak. Itu maksud daripada imsak. Imsak anit ta'am, berhati-hati untuk masuk waktu yang sebenar. Cuma ada setengah tempat jadi kecoh juga ni. Dekat setengah di Malaysia, sampai kan ada orang tanya saya macam mana ni kan. Dia azan.
Dia azan, waktu imsak tu dia azan. Itu mungkin soalan yang menyebabkan dia kata keliru ni. Jadi saya kata kalau nak azan, nak buat benda baru dalam negeri kita ni atau negara kita ni, perlu mendapat keizinan daripada Jabatan Agama Islam Negeri. Kalau berlaku di Selangor, kena minta izin daripada Jabatan Mufti, kena minta izin dengan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor untuk kita azan waktu imsak. Buat masa ni tidak ada lagi keluar arahan kata waktu imsak dah boleh azan. Ada 2 azan, azan pertama, azan kedua. Saya tak tahu dekat kawasan. Tak ada kan? Jadi jangan buat benda pelik-pelik. Baru ni ada sampai azan pukul 5 pagi. Bergaduh satu kondo. Kata apa cerita pukul 5 pagi dah azan ni? Kan? Rupa dia kata ni waktu untuk kejut sahur. Tak boleh. Nak buat azan ni satu pensyariatan. Dia tidak boleh kita buat awal daripadanya dan tak boleh buat lewat sangat pun. Dia kena ikut pada waktu dia. Bila kena azan? Azan pada waktu ketika ia dah masuk. Kalau subuh, waktu subuh azan. Kecuali ada fatwa mengatakan membenarkan. Fatwa negeri itu membenarkan azan 10 minit sebelum azan. Sebelum azan yang sebenar. Azan pertama, azan kedua. Tu bolehlah. Sekarang ni saya rasa tidak ada. Jadi jangan buat benda pelik-pelik. Sebab apa? Nanti akan menampakkan yang kita ni bercelaru dalam memahami hukum hakam. Na'uzubillah. Nasib baik imsak tuan-tuan. Kalau ada buat buka puasa 2 kali azan, masak kita. Lagi 10 minit nak puasa, dia azan. 10 minit tuan bedal dulu. Tuan-tuan puan, saya nak ambil satu pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung talian. Waalaikumsalam. Abdullah Osman daripada Seremban. Ya, Tuan Abdullah, teruskan dengan soalan. Ada 2 perkara lah, Ustaz. Dulu ada saya terbaca dalam akhbar, satu masjid di mana bila tersalah azan, iaitu 3 minit sebelum masa waktu berbuka maghrib, kerana tersalah tengok jam dinding katanya. Ya. Adakah batal puasa mereka itu? Apa pendapat fatwa dia? Jadi lagi satu ialah mana lebih baik untuk menentukan puasa? Adakah kaedah cara tengok anak bulan ataupun mengikut perkiraan falak? Kerana saya pernah hubungi rakan di Brunei, mereka lebih kepada menengok anak bulan dan mereka puasa lewat sehari daripada kita. Kerana mereka nampak anak bulan, kita pula tak nampak. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tuan atas Tuan Abdullah atas soalan diberikan, soalan yang bagus. Mana kata buka awal, kata isunya. Tadi kita sebut ni tadi, terbuka 3 minit sebab salah tengok jam. Jadi bagaimana? Silakan. Salah tengok jam ni bukan perkara baru dekat negara kita ni. Pernah suatu ketika stesen radio dia salah azan awal. 3 negeri buka puasa awal. Sebab radio ni untuk 3 negeri. Pahang, Terengganu, Kelantan. 3 negeri buka puasa awal. Kerana apa? Kerana stesen tu tersilap. Mungkin tersilap. Teknologi, teknik, tak boleh nak salahkan orang. Kadang-kadang benda tu berlaku kesilapan teknikal yang tak dapat kita elakkan. Jadi, kecoh. Orang dah buka puasa 3 minit awal ni macam mana? Begitu juga macam Tok Imam, Tok Bilal, dia tersalah tengok jam. Rupanya jam tu lambat awal 3 minit. Nah, Tok Bilal dia ikut apa yang jam ada kat dia. Dia bukan pakai jam pun kadang-kadang. Dia tengok jam kat masjid tu je. Dia pun azan. Dah terawal 3 minit. Jadi macam mana keadaan puasa semua keadaan tadi? Ya, yang radio pun ataupun yang Tok Bilal azan ni. Jadi tuan-tuan dan puan, para ulama' dah tentukan. Kalau masa kita buka puasa tu, kita yakin memang dah masuk waktu, masuk waktu, insya-Allah puasa kita tu sah. Ya, tetapi kalau kita tahu awal lagi ni tapi dah Tok Bilal dah azan, kita sapu je lah. Kita ikut Tok Bilal tanggung, maka itu batal puasa. Batal puasa kerana dia buka puasa dalam keadaan dia yakin memang tak masuk lagi waktu. Tapi kalau katakan dia yakin waktu dah masuk, cuma Tok Bilal tu berlaku kesilapan, selepas itu dia dapat tahu selepas itu, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, ada ulama mengatakan dia puasa mereka itu boleh diteruskan sebab dengan keyakinan yang dia buka telah masuk waktu. Tapi kalau katakan dia was-was, dia was-was, dia kata alamak dah terbuka awal lah, ya, maka memang ada pandangan ulama mengatakan puasa mereka itu batal kerana dia tak berhati-hati. Dia sendiri pun dengar, dia tak pergi cek betul-betul. Patutnya bila dia dengar azan, dia kena cek dah masuk ke betul. Kenapa awal 3 minit? Sepatutnya begitu. Ya, kena lebih yakin terhadap pembukaan puasa itu.
Jadi oleh sebab itu kena berhati-hatilah. Jadi dalam hal ini insya-Allah kalau kita pun apa yang berlaku dekat negara kita pun mufti-mufti telah pun memaklumkan dengan begitu efisien sekali. Alhamdulillah memaklumkan ada yang kata tidak ada masalah, puasa itu sah macam yang berlaku di 3 negeri itu kan. Puasa mereka itu sah, ya. Tapi apa yang berlaku pada baru-baru ni pun sama juga, tengok pada dua keadaan situasi. Kalau dia yakin dia buka puasa tu memang yakin buka puasa dah, puasa dia sah. Tapi kalau dia yakin tak sah, yakin terawal, maka dia kena ganti puasa tu. Baik. Clear tuan-tuan dan puan. Jadi jangan cepatkan jam tu. Jangan sengaja cepatkan jam. Ikut semasa insya-Allah. Hatta saya sendiri pun kalau buka puasa saya memang tengok 2-3 jam. Saya tengok jam saya tengok sini dan tengok jam rumah. Walaupun azan dah berkumandang saya nak pastikan. Bukan saya was-was, nak pastikan. Betul. Itu yang terbaik tuan-tuan dan puan. Kita carikan kepastian insya-Allah. Baik, satu soalan daripada Facebook daripada Amirul Akram. Assalamualaikum Ustaz Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanyakan soalan. Bagaimanakah penentuan masa berbuka masa sekiranya seseorang itu berada dalam kapal terbang dalam perjalanan ke kawasan lain? Terima kasih Ustaz dan Naim. Soalan yang bagus. Dalam perjalanan kapal terbang pula. Bagaimana Ustaz nak tentukan waktu buka? Silakan. Untuk tentukan waktu berbuka apabila kita berada dalam kapal terbang, dan ini banyak berlaku apabila kita bermusafir, ya, jauh-jauh, ya, ke Mekah, ke tempat-tempat lain jugalah, ke London, ke Amerika Syarikat. Jadi nak buka puasa tu dia perlu bertanya kepada pilot. Dia kena buka ikut tempat setempat. Ada yang kata tengok tempat itu sekarang ni dia dah masuk maghrib ke belum. Jadi kalau dia dah pilot kata dah masuk waktu maghrib, maka dia berbuka mengikut arahan pilot. Ya. Ataupun dia berpuasa mengikut waktu jam. Ada juga yang berfatwakan begitu. Ya, tengok berapa jam dah dia berpuasa, 12 jam dah dia boleh buka puasa. Ada itu pandangan kedua. Pandangan ketiga, buka terus puasa. Sebab kita bermusafir. Jadi bila kita bermusafir, kita dibenarkan berbuka puasa. So buka je puasa. Buka puasa, kita makan macam biasa. Nanti kan bila dah sampai sana, kita qada ikut waktu sana. Baik, itu jelas tuan-tuan dan puan. Baik, kita nak ambil lagi soalan daripada Facebook, tapi kita berehat seketika tuan-tuan dan puan. InsyaAllah jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kita lagi dalam majlis ilmu Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru. Masih lagi dengan topik kita fatwa-fatwa di bulan Ramadan. Saudara, sahabat penonton semua, tadi sebelum kita berehat ada beberapa soalan yang makna kata buka awal dan sebagainya. Tapi saya terlupa ada satu soalan lagi daripada Tuan Abdullah tadi. Dia tanya, sekiranya macam di tempat lain nak ikut falak ke nak tengok anak bulan, nak menentukan puasa dan sebagainya. Okey, silakan doktor. Okey, macam kita di Malaysia, negara lain tu biarlah, tak apalah kan. Dia ada cara mereka dan kaedah mereka. Macam di Malaysia kita lebih jelas. Ya, kita ada dalam takwim pada masa yang sama, mufti-mufti akan melihat juga, meyakinkan lagi bahawa apa yang terdapat dalam takwim itu adalah benar. Jadi kita ikut apa yang telah ditetapkan oleh mufti-mufti di negara kita dalam penentuan hari raya atau bermulanya puasa. Wallahu a'lam. Baik, itu tuan-tuan dan puan. Diorang muka simpli-simplinya, teropong punya besar tuan-tuan. Kalau tengok pun saya pun terkejut. Besar betul teropong dia. Itu nak tengok anak bulan ni macam-macam. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak ambil satu lagi soalan daripada Facebook, daripada Muhammad Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah fatwa berbeza bagi pesakit yang menyedut inhaler di dalam waktu puasa, di luar waktu puasa? Soalan yang bagus. Inhaler ni, doktor, bagaimana? Ya, berhubung tentang inhaler bagi orang yang kena asma, memang betul ada fatwa yang berbeza dalam kalangan ulama-ulama dalam negara dan luar negara. Di Arab Saudi dan juga beberapa buah negara lain memfatwakan inhaler tidak membatalkan puasa. Tetapi kita di Malaysia, ulama-ulama kita mengatakan bahawa inhaler membatalkan puasa. Jadi dalam hal ini bagi orang yang boleh bertahan, ya, boleh bertahan untuk tidak menggunakan inhaler, maka itu lebih baik
dan tinggalkan. Tapi kalau katakan dia tak tahan, memang sakit dah, maka dia boleh berbuka puasa atas dasar sebagai seorang yang dikira sebagai sakit. Itu lebih selamat. Jadi dalam hal ini bila ada dua pandangan yang berbeza, satu kata tak batal, satu kata batal, kita harmonikan dengan menggunakan kaedah elak lebih baik. Elak menggunakan inhaler lebih baik. Tapi kalau sampai mendatangkan mudarat, ambil saja. Ambil saja ubat tersebut. Bahkan doktor-doktor juga menjelaskan bahawa orang yang kena asma ni, bila dia pakai inhaler, dia akan guna bila perlu. Dia bukan main pukul 2 pagi, pukul 2 tengah hari dia kena tekan, tak. Dia akan pakai bila perlu. Jadi berhati-hatilah. Kalau dia pandai jaga keadaan, pandai jaga emosi, pandai jaga situasi, dia tak perlu pun pakai inhaler pada siang hari di bulan Ramadan. Baik doktor, kita keluarkan sikit daripada konteks ibadah doktor. Ya. Saya tertarik dengan satu soalan ni. Daripada Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah Majlis Fatwa pernah berbincang tentang hukum yang Islam menjual dan membeli mercun atau bunga api di bulan Ramadan? Bukankah ianya menyeru kepada pembaziran? Hiburan jika tak berlebihan tak salah dalam Islam kan Ustaz? Jadi bagaimana ni doktor? Kita nak cerita. Apakah fatwa dia beli mercun dengan bunga api di bulan Ramadan? Silakan. Dia membeli bunga api untuk nampakkan kegembiraan, ya, bakar-bakar macam orang bakar lilin lah. Bakar lilin, bakar beli minyak tanah, lepas tu bakar keliling rumah, nak nampak tu kan. Pelita ya, nampak tu. Jadi benda-benda macam ni, ataupun ada yang sekarang ni tak pakai pelita, dia pakai lampu-lampu, pasang lampu penuh ke rumah, nampak meriah. Ya, jadi hukumnya makruh kerana penggunaan tersebut tidak ada pula dalil yang mengatakan haram. Itu satu. Tetapi kalau mercun-mercun yang boleh membahayakan, tadi macam bunga api main kat luar, budak-budak itu makruh. Tapi kalau mercun-mercun yang boleh putus jari, yang boleh membahayakan nyawa, ya, mercun buluh sampai meletup meninggal dunia arwah orang tua tu, maka hukumnya haram. Sebab apa? La darara wala dirar. Jangan mendatangkan mudarat untuk diri kamu dan orang lain. Kamu main mercun tu, katakan dia meletup jatuh atas rumah orang, terbakar rumah orang tu, maka hukum jadi haram. Ataupun dia membeli barang-barang yang mendatangkan mudarat dengan banyak, akhirnya membawa pada pembaziran, hukumnya haram. Ada orang beli bunga api, beli mercun beribu habis, tetapi derma tak ada, sedekah tak ada, zakat tak bayar, maka itu bawa kepada haram kerana duit dia habis untuk benda-benda yang tidak bermanfaat. Wallahu alam. Jadi ulama-ulama dalam menjelaskan bahawa sekiranya mercun itu ataupun bunga api itu mendatangkan kemudaratan, maka hukumnya haram. Tetapi selain daripada itu, ia jadi makruh. Makruh. Baik, makruh tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kadang nak menggirakan anak tu boleh, tapi jangan ustaz kata sampai memudaratkan kita, insya-Allah. Ustaz, doktor saya nak tanya mengenai sekarang ni ialah nak raya kan. Masing-masing nak ada wajah yang cantik, kadang-kadang nak pergi facial dan sebagainya. Orang kata facial ni ada kata boleh, ada kata haram, ada kata tak apa. Bagaimana doktor? Okey. Nak facial muka, nak bagi muka nampak bersih, ya. Tambah-tambah orang perempuan dijaga wajah dia, takut berjeragat dan macam-macam lagi kan. Adakah dibenarkan dibuat pada bulan Ramadan? Sebab semalam ada orang tanya juga. Kebetulan orang tu dia baru balik facial, dia kata dia nak pergi buat facial. Lepas tu orang ada ramai yang cakap kata tak boleh facial bulan Ramadan ni, batal puasa. Sebab apa dia gunakan bahan-bahan tu takut masuk dalam rongga-rongga, dia kata. Yang dimasukkan perkara yang boleh membatalkan puasa apabila air atau cecair ataupun bahan masuk dalam rongga terbuka. Masuk ke hidung, sampai tertelan. Masuk ke mulut, air facial tu masuk ke mulut. Macam mana tak faham saya. Jadi benda tu membatalkan puasa. Tapi kalau sekadar dia cuci bahagian muka, ya, dia gunakan kaedah-kaedah rawatan pakai mesin dan sebagainya, maka itu dibenarkan. Tak salah dan tak batal puasa, insya-Allah. Bahkan berbekam sendiri pun tidak salah dan tidak membatalkan puasa, insya-Allah. Pernah suatu ketika Nabi SAW dia berbekam, Nabi teruskan puasa, dan riwayat yang lain Nabi berbekam dan Nabi terus solat. Bermakna tak batal pun puasa pun. Tak batal puasa dan tidak batal wuduk. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itu
kita kena ingat bila ustaz cakap tu ambil maklum. Lepas ni penuh lah fashion ni, habis lah. Jadi, satu soalan lagi daripada Facebook, Mas Ripah Nur Jamain. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukum fatwa berpuasa bagi mereka yang baru memeluk Islam di bulan Ramadan? Itu yang pertama. Apakah hukum fatwa dalam membahagikan bacaan Al-Quran di dalam solat tarawih supaya dapat mengkhatamkannya ketika di akhir Ramadan? Soalan pertama tu Ustaz, bagaimana orang baru masuk Islam, adakah dia perlu terus berpuasa? Dan juga pembahagian bacaan Quran dalam tarawih. Silakan. Hukum berpuasa wajib. Hukum khitan wajib. Nampak tak? Bagi semua umat Islam. Termasuk orang baru masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia terima fitrah kembali, maka pertama dia wajib puasa, yang kedua dia wajib khitan. Walau bagaimanapun dia tengok kepada situasi, sebab dia baru, saudara baru ni kita bagi dia sedikit kelonggaran. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dia boleh berkhitan bila mana sampai masa yang sesuai untuk dia. Kalau doktor kata boleh khitan. Ada setengah doktor tak boleh bagi khitan sebab apa? Dia dah kena kencing manis. Kalau khitan tak sihat-sihat terus. Jadi tak payah khitan. Ada keadaan-keadaan yang doktor lebih tahu isu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam isu puasa. Kalau dia baru masuk Islam, dia baru terima Islam, tiba-tiba nak suruh puasa satu hari dia tak mampu, maka dia boleh berbuka. Tetapi dia kena ganti pada waktu yang lain. Maknanya selepas Ramadan dia kena belajar ganti. Tetapi dia tetap kena berusaha dulu sebelum buka puasa. Dia tak bolehlah, saya tak boleh puasa hari, tak larat lah. Tak boleh. Dia kena puasa dulu sampai paling maksimum dia boleh pukul apa. Pukul 2 dah kena buka kata. Maka dia cuba tahan, kalau tak boleh tahan dia boleh berbuka, kemudian dia kena ganti sebab mereka ini baru terima Islam. Jadi kita bagilah kelonggaran sedikit kepada saudara-saudara baru ni, insya-Allah mereka akan lebih istiqamah daripada kita apabila mereka sudah kuat iman mereka, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat masa ni secara realiti saya jumpa saudara-saudara baru yang baru masuk Islam, mereka lebih aktif daripada orang Islam sini. Lebih semangat dia berpuasa, lebih semangat belajar Al-Quran di bulan Ramadan. Wallahu alam. Baik, itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kata kita santun kan, tengok keadaan dia orang. Ustaz kata tadi ada orang boleh puasa, kita galakkan dia puasa insya-Allah. Daripada Facebook, Mazni Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah hukumnya seorang wanita itu menggunakan alat pencegah kehamilan ICUD, yang mana alat tersebut dimasukkan ke dalam rahim sebelum bulan puasa lagi, dan perlukah dikeluarkan semata-mata untuk berpuasa dengan alasan bimbang puasanya terbatal jika alat itu terus kekal dalam rahimnya? Penggunaan yang kedua, penggunaan penyembur mulut bagi menggantikan gosok gigi, adakah membatalkan puasa? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Ada dua ni Ustaz. Satu, dia kata alat ICUD ni yang ada dalam rahim wanita yang telah dimasukkan sebelum puasa, adakah bila Ramadan kena keluarkan ke? Dan yang kedua mengenai dia pakai spray mulut, maknanya penyembur mulut. Silakan. Okey, pertama menggunakan ICUD sebelum bulan Ramadan dimasukkan. Adakah dia kena buang? Tak perlu buang dan puasanya sah insya-Allah. Tidak ada masalah. Yang boleh menyebabkan puasanya batal apabila berlakunya hubungan sulit dengan suami di siang hari di bulan Ramadan. Itu confirm batal. Dia pakai IUD ke tak pakai IUD tetap batal. Nombor dua, menggunakan pewangi mulut. Dia macam semburan ke mulut. Nak bagi wangi mulut, itu batal puasa. Sebab apa? Dia menyembur cecair masuk dalam mulut dan benda tu dia tak keluarkan balik. Berbeza dengan gosok gigi. Gosok gigi ni dia masuk dia keluarkan balik. Terkeluar aku punya muka ni La ilaha illallah. Dan dia gosok gigi, lepas tu dia keluarkan balik dan dia kumur dan dia berhati-hati agar tak masuk. Tapi macam yang sembuh tu dia tak keluarkan balik. Saja spray dalam sikit. Tak boleh. Itu memang batal puasa. Sebab apa? Dia tak keluarkan balik. Dia sembuh, benda tu kat dalam, dia nak bagi bau, dia macam dia bercampur dengan air liur gitu. Tak boleh, tak dibenarkan. Tapi kalau gosok gigi, bersugi, itu boleh, tapi hukumnya makruh. Ustaz, tadi Ustaz kata bersama dengan suami isteri itu memang batal lah puasa. Cuma kadang-kadang mukadimah, bukan sekadar cium nak pergi kerja, cium tangan dan sebagainya, peluk. Adakah benda itu membawa kepada pembatalan dan sebagainya? Tak. Kalau katakan kita just peluk isteri, peluk suami, cium dahi, cium tu, semua tu dibenarkan, diharuskan. Tetapi cium di antara pusat sampai lutut waktu Ramadan itu makruh.
Tapi kalau dah sampai melampau sangat, berubah daripada makruh kepada haram. Tengok, dia cantik kan, daripada harus kepada makruh, makruh kepada haram. Bukan boleh haramkan dia terus. Jadi kena tengok macam mana keadaan dia. Yang haramnya cium bini orang, itu confirm haram. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itu sebenarnya banyak lagi tak bicarakan ni. Bila tajuk ni patutnya dia kena buat 3 siri. 3 siri satu siri tak cukup. Ustaz Dr. Izhar pun banyak soalan, kesian kat dia. Berbulan puasa ni banyak soalan kena jawab. Air tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insya-Allah kita dah penghujung. Mungkin Fadil Datuk Doktor boleh bicarakan mengenai kesimpulan kita pada perbincangan pagi ni. Silakan. Kesimpulan untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita alhamdulillah di Malaysia kita mempunyai mufti-mufti yang begitu hebat dan committed dalam memastikan hukum hakam untuk umat Islam di negeri-negeri dapat disampaikan dengan baik dan umat Islam tidak bertelagah dalam isu-isu yang remeh-temeh. Jadi dalam hal ini, apa-apa pun tuan-tuan perempuan yang kita ambil dalam Facebook, dalam Instagram, dalam WhatsApp group, tolong jangan dijadikan itu sebagai fatwa. Kerana fatwa hanya boleh diambil daripada mufti ataupun daripada jabatan-jabatan mufti negeri-negeri. Jadi jangan anggap semua yang disampaikan oleh guru-guru, ustaz-ustaz kita yang kita faham mereka alim, tetapi itu semua adalah pandangan peribadi dan pandangan itu kita boleh amalkan untuk kita. Tetapi untuk kita jadikan ia satu fatwa untuk diamalkan oleh kampung kita, oleh taman kita, oleh grup WhatsApp kita, itu tak dibenarkan. Jadi kita nak jadikan satu arahan untuk semua ikut, mesti ikut yang fatwa rasmi oleh mufti. Manakala yang disebut oleh ustaz-ustaz dalam TV ke, dalam Instagram ke, dalam Facebook, itu hanya pandangan peribadi ustaz tersebut dan boleh dibincangkan, sila air bulan boleh dipertikaikan. Wallahu a'lamu bisawab. Baik, tuan-tuan dan puan, itu satu kesimpulan yang kepada kita semua, kita nak jaga hikmah. Makna kata dalam keadaan hidup kita ni nak harmoni. Kita ikut majlis fatwa insya-Allah. Ustaz, kita nak ambil barakah pada pagi ni. Sikit doa, silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat fabashshirna bil ghina ila 120 hasanah. Fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Datuk Doktor atas ilmu yang dikongsikan pada pagi ini. Tuan-tuan dan perempuan, ilmu pengajian kita tak habis di sini. Jadi tuan-tuan dan perempuan, tugas kita pula balik rumah, teruskan belajar, terus mendalami apakah fatwa-fatwa negeri masing-masing insya-Allah. Jadi usaha dakwah ni bukan usaha saya dan Al-Fadhil Ustaz, usaha dakwah ni adalah usaha kita semua insya-Allah. Esok jangan lupa bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar dan juga Naim Nizal, sunnah ketika berbuka. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan perempuan, saya mohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa terlebih bicara. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada diri kami sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.